Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Extravaganza TKO, Future President Team. Okey, petang ni kita sembang santai saja, jangan stres. Siapa yang dah masuk ni kira okey sajalah, on saja. Biasanya ni pengalaman. Pengalaman biasanya selepas event Extravaganza yang real, akan ada fokus group di luar dewan. Biasanya akan berkumpul lah di luar dewan dan kita akan cari spot, cari pokok, cari bangunan, cari apa saja tempat yang kita boleh berkumpul yang lapang. Kalau timnya ramai, dia akan cari tempat yang lapang, luas, bertangga dan redup. Itu ciri-ciri dia. Dan leader biasanya dia akan melontarkan suara yang kuat ataupun akan bawa hela kecil. Atau dia akan buat apa sajalah, berdiri di tempat tinggi, berdiri atas kereta, berdiri atas macam-macam lah untuk sampaikan last message sebelum masing-masing balik ke lokasi masing-masing. Macam itu kan. Jadi mungkin zaman ni kita tak merasai, tapi apapun cerita-cerita extravaganza ni sentiasa menjadi sesuatu yang bahan perbualan untuk kita. Jadi saya tak nak sembang sebenarnya. Saya nak dengar cerita. How do you feel? Siapa yang nak share apa pengalaman dia extravaganza ni, apa yang dia lalui, apa yang dia rasai, apa yang dia dapat. Just lontar je. Jangan fikir tak ada skema. Silakan. Presiden tim, siapa yang nak mula? Sila-sila, siapa? Saya nampak Kak Fizah ada, Kak Sally ada, Lola ada, Azila ada, Kak Lim ada. Yang nampak kamera lah yang nampak. Presiden tim Mi ada. Saya Presiden dulu Bang. Ustaz. Silakan Kak Fizah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab nak jadi presiden tim kan, kena pertama. Yes. Betul. Amin. Allah Akbar saja. Gurau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya rasa ini adalah perkara yang mungkin ramai yang dah biasa dengan extravaganza tu akan rasa macam benda yang dah pernah dilalui, tapi bagi saya ini adalah first event dan alhamdulillah event yang bagi saya selama ni kita sama kita dia localized knowledge. Sebab tu bila kita keluar daripada kepompong dan kita nampak orang yang dah memang dah bersama dengan Mak Hughes kan, dia orang macam mana dari kita kata bermula daripada scratch kan, daripada tak ada apa-apa Herbalife tu, dan kita nampak sampai ke hari ni dia punya development dan jatuh bangun Mak Hughes dalam dunia dia sendiri dan perjuangan dia bersama orang-orang dia, macam mana dia orang lalui. Saya rasa dia orang lebih to detect your camera. Kenapa detect kamera ni? So maksudnya kita dapat rasa macam mana perjuangan diorang daripada orang tak datang, yang mengharapkan orang crowd datang tapi yang datang seorang dan sebagainya. So sebenarnya diorang dah lalui lebih teruk daripada apa yang kita lalui lah sebenarnya kan, dari perjuangan diorang, sebab diorang adalah secara fizikal yang mana orang tak tahu apa itu Herbalife dan diorang keep on pegang dia orang punya big why. Sebab saya memang tersentuh lah apabila Lacey mengatakan sesuatu big why tu kalau dia tidak menyebabkan kita menangis, maksudnya bila menangis tu is come from your soul lah kan, it's come from your soul. You nak nampak benda tu sebagai satu yang you nak jadikan diri satu reality. So bila benda tu berlaku, dia akan menyentuh lah. Cakap pernah rasa sebab. So itulah sebenarnya bila kita nampak perjuangan diorang tu, dia membuka mata lah sebenarnya apa yang berlaku pada kita tu, perjuangan kita baru sikit je pun, baru sekelumit kita katakan. Dan apa yang dilalui dengan apa yang diorang lontarkan dalam talk diorang adalah is about passion, is about macam mana dia nak dedicatekan kehidupan diorang untuk membantu orang lain. Tu sebenarnya is so amazing lah. It's so amazing. Dan apabila mereka berpegang kepada Big Y, so jatuh macam mana pun diorang akan jatuh dan bangun semula dan teruskan juga perjuangan itulah sebenarnya. So macam
macam, dan pada masa sama memang bila kita mengaitkan Makhyus ni sebagai bukan orang Islam kan, kerana misalnya dia adalah pejuang Islam semacam zaman Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya, so dia adalah syahid lah. So nak cerita bahawa benda tu sebenarnya di luar kotak pemikiran selama ni yang kita, sejak daripada bulan 11 2020 dan until today is something yang very big picture, very big picture. Dan yang paling seronok juga daripada perkongsian daripada Korea sendiri, macam mana dia mula, macam maksudnya dia cerita selama ni kita biarkan kehidupan tu menunggang kita kan. Why not sekarang kita ubah cara kehidupan kita yang menggunakan kehidupan untuk kita hidup. Macam itulah lebih kurang. So dia macam banyaklah spark-spark dari segi kata-kata yang bagi saya dia adalah mutiara yang kita boleh petik dari setiap kata-kata tu yang boleh trigger kita punya pemikiran. Dia punya wow factor tu is there lah. Sebenarnya itu baru kita duduk offline kan. Kalau kita duduk online rasanya meremang habis gugur bulu-bulu roma semua kan. Saya rasa Kak Fizah yang akan berdiri atas kursi sambil menari. Tak tahulah. Sanggup berangkat atas petas tu kamarnya kan. So boleh boleh imagine sebab masa kita John masuk untuk bagi speech tu pun kita duduk kat luar ni, kita bertepuk kan. Maksudnya dia energy dekat, ya Allah ya Tuhan, aku tak tahu tu rasa aku dah sorang-sorang kat sini kot. So macam kita feel that kita duduk dalam crowd tu kan. So macam dia punya kehangatan, dia punya tu dah adrenalin kita pun mengalirkan laju dalam pembuluh darah dan sebagainya kan, darah mengalir panas dalam darah ni untuk tak tahu dia punya energy tu memang power. So apa-apa pun this is it's not benda yang kita perlu berhenti. So dia sebenarnya dia membakar lagi. Kalau misalnya kita cerita pasal semalam cerita pasal kereta api tu, dia bagi lagi letak lagi kayu api tu supaya lagi semarak lagi lah apa yang kita perjuangkan pada hari ni lah. Itu rasanya at the moment itu dulu. Mana tahu tiba-tiba lagi ada lagi idea baru lagi saya kongsi lain. Boleh rasa idea tu banyak sangat. Banyak benda nak share tapi kita nak dengar lagi daripada mana-mana lagi. Silakan. Siapa yang nak lagi nak share? Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Tim Mi. Apa khabar? Silakan. Alhamdulillah. Nampak Ian pun ada, alhamdulillah. Sebenarnya banyak benda nak share. Saya pun banyakkannya Kak Fizah dah ambil dah. So saya punya sharing pendek sikit lah kot. Sebenarnya banyak sangat nak share, cuma just nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Kalau kita rasa extravaganza yang virtual ni sangat-sangat semangat sampai daripada duduk boleh berdiri, sampai tengok John keluar pentah kita pun tepuk sekali Kak Fizah. Bayangkan kalau pergi betul-betul kat sana. So kalau pergi kat sana tu memang highest energy gila. Kita tengok bendera Malaysia memang rasa semangat gila. Masa extravaganza dekat Hong Kong, masa coach ni naik atas pentah tu memang kita pun kat bawah pentah pun menangis tengok kejayaan sahabat kita, mentor kita. Masa ustaz pergi pun memang rasa sangat-sangat amazing. Bila betul lah dia orang kata bila kita travel together, kita bermusafir bersama tu, kita lebih kenal kita punya sahabat kita kan. Kita tahu hati budi dia, dan itu yang terjadi kepada saya lah kan. So sebelum ni memang ada pergi event members MDW kan, MDW ada pergi spectacular, tapi yang tu mungkin yang lokal lah. Lokal ni maknanya yang travel tu banyak ustaz dan tim-tim dari Ipoh datang. Kita ni biasanya tuan rumah je kan. Saya duduk kat Bangi. So hari tu buat dekat MICE pun dekat je. Buat dekat Setiala pun kita tak jauh. Kita tak memerlukan untuk stay overnight kan. Dan bayangkan sahabat-sahabat kita daripada luar, daripada Terengganu, daripada Ipoh, daripada Kelantan, Sabah, Sarawak datang semata-mata musafir untuk belajar. So itu adalah satu benda yang saya kata wow, sangat-sangat hebat. Mana semangat orang nak belajar ni. Dan kita tahu setiap langkah orang yang nak menuntut ilmu ni, Allah akan kira sebagai pahala buat dia kan. Bayangkan betapa berkatnya orang yang menuntut ilmu ni. Dan
pengalaman saya pergi ke Hong Kong tu memang banyak mengajar dari segi ukhuwah, dari segi persahabatan. Kita tahu siapa kawan kita dan kita kenal yang saya berpeluang kenal dengan atuk kita, Cikgu Ali kat sana sebenarnya. Kenal lebih rapat dengan Tok Ali, baiknya hati budi dia, memang betul-betul a true leader lah sebenarnya Cikgu Ali ni. Dan masa tu saya tahu rupanya Cikgu Ali ni lagi muda daripada aku rupanya. Nampak macam dia very mature, nampak very strong leadership, tapi dia sebenarnya lagi muda daripada saya. So sangat-sangat satu benda yang saya sangat respect lah. And then bukan nak bagi korang semua jealous, tapi saya dengan Ustaz dah tidur sekatil dah pun. Dan mungkin dengan Kak Mal pun mungkin tak pernah solat atas katil sama-sama. Kami tahajud dan kami alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, kami dapat peluang untuk bersolat sekali, tapi atas katil sebab bilik dekat Hong Kong tu sangat-sangat kecil kan, boleh muat 4 orang tu, memang sangat-sangat kecil, tak ada ruang untuk nak hampas jadah. So memang terpaksa solat di atas katil lah. Dan kami masa dekat hotel tu, jangan jealous juga, yang serve kami punya makanan ialah Kak Imah dan Yan. So alhamdulillah satu memori yang sangat-sangat kami appreciate, saya personally appreciate. Dan insyaAllah saya harap nanti insyaAllah kalau keadaan dah kembali baik, insyaAllah kita akan kembali join training yang bagus macam ni kan. So kalau boleh, memang kalau boleh spectacular, extravaganza, MDW atau apa-apa training yang diorganize oleh corporate ni, kita memang kena wajib untuk hadirkan diri, wajib. Kalau yang lain tu memang insyaAllah boleh lagi di excuse. Ustaz pun kalau boleh, saya tahu walaupun Ustaz kata tak ada rakaman, wajib datang kan, tapi Ustaz orang baik. Dia akan leader yang baik, dia akan cuba juga untuk sediakan rakaman untuk kita kan. Tapi yang lain memang, yang ni pun sebenarnya tak ada rakaman. Agak rasa Ustaz ada lah tu, dia punya magic dia buat macam mana ada rakaman pula. Saya pun pelik juga, macam mana ada rakaman yang semalam. Setahu saya yang event-event yang besar macam ni memang tak ada rakaman. So banyak sangat yang saya belajar juga, especially daripada Leslie Stanford, yang mana yang satu benda-benda yang betul saya sentap ialah yang bila mana Leslie cakap, dia ada satu moment tu yang mana dia happy sebab dia tahu Mark akan buat closing untuk dia. Mark yang akan call customer dia kan. So dia lega sebab dia pun bukan aku yang buat, leader aku yang buat. So bila leader aku yang buat, mesti memang 100% close ni kan. Daripada 100 orang mesti 100 orang close. Tapi rupanya apa dia kata? Zero, tak ada orang pun yang join. So maknanya leaders also make mistake kan. Leaders also buat apa yang kita buat juga. So kalau untuk kita nak kita rasa alamak, orang tu dah president team, orang tu dah get team, aku ni baru cabut je, supervisor cabut je kan, baru supervisor je. So tak mungkin aku boleh close, tak mungkin aku boleh buat macam dia orang. Tapi percayalah bahawa dia orang juga lalu apa yang kita lalui sebelum ni kan. Ustaz pun kita tengok dia sekarang dah millionaire team, dah ke arah president team. Tapi the journey tu kita tak nampak. Saya pun kenal Ustaz, masa tu Ustaz baru naik active team kot kan. Dan journey Ustaz sebelum tu saya tak tahu, tapi saya pasti kita pun sedang lalui benda tu. Cumanya kita punya kelebihan, advantage kita ialah kita tak perlu lalui kesukaran tu. Kita tak perlu langgar dinding sebab kita ada mentor kita untuk ajar kita. Dan juga proses pembelajaran sekarang ni lagi accessible. Banyak online training kan, banyak tim-tim yang lain kita boleh belajar sekali. Dulu kalau tak pergi ke Ipoh, tak pergi ke Kuala, memang tak belajar lah. Belajar melalui WhatsApp je. Tapi sekarang banyak sangat medium yang kita boleh join, banyak sangat proses pembelajaran. So just kita hanya perlu sediakan kelas kosong je kan, perlu sediakan kelas kosong je dan make sure kita always ready untuk belajar lah. So yang lain, antara yang tu, yang first yang kata yang Mark Hughes, yang also dia sendiri pun bukan semua dia boleh success rate 100% pun kan. Cuma he keep on trying, walaupun dalam keadaan yang susah macam mana pun dia berjaya atasi. Dan yang lain, antara yang saya belajar daripada sharing Pak Yang yang sangat-sangat powerful, walaupun hanya 4 point tapi very powerful. Yang pertama, always be hungry for success. Maknanya selalu dahagakan sukses. Bila kita dahagakan sukses ni, bila kita lapar lah kononnya, pagi pukul 10 tak shake lagi kan.
dah tentu tak syek, memang lapar. So kita akan rasa uncomfortable, rasa tak selesa. Panjang sangat ke Ustaz? Kita rasa tak selesa. So rasa tak selesa ni sebenarnya ada satu benda yang will keep us jumping out of our bed. Kita akan rasa kita, aku rasa aku ni tak comfortable lah kan. Bayangkan bila kita tak comfortable, kita akan buat sungguh-sungguh kan. And then kita keluar daripada comfort zone kita. Yang saya yakin semua sekarang ni sahabat-sahabat dalam ni pun dah pun keluar daripada comfort zone masing-masing. Kalau tak keluar, mesti masing-masing masih lagi gemuk, masih lagi boroi kan, masih lagi cabi, mabi semua kan. So the first success yang kita dah buat ialah kita dah keluar sebenarnya daripada comfort zone kita, insyaAllah. Dan yang lain ialah keep on learning. Yang ni memang Ustaz selalu pesan, jangan tinggal training. Rakaman tu hanya nasib-nasib je lah sebenarnya kalau ada. And then find your mentor to oversee your business. Yang ni mentor kita ni dia dah lalu apa yang kita lalu. So kita tak perlu nak try and error lagi dah kan. So yang penting ialah bukan pasal challenge tu, tapi pasal how we react to the challenge. Dan always be open dengan your sponsor, itu yang saya belajar. Always be open, always share with your sponsor apa jua cabaran yang kita lalui. Sebab hidup kita ni atau apa juga kita buat ni, cabaran tu memang ada. Cuma how you react to your challenges yang membezakan orang yang berjaya dengan orang tak berjaya. Dan yang last kali, be strong, stay strong and finish strong. Itu yang Pak Yang punya sharing lah. Dan itulah rasanya kalau mungkin bagi sahabat-sahabat lain pula lah untuk share. Kan tak habis saya punya session ni. Okey, terima kasih semua dan harap-harap semua akan bangkit dan kita recharge balik kita punya energy lepas training ni. Dan insyaAllah kita bersama-sama berjaya sama-sama insyaAllah. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu baru sikit tu. Tu baru sikit. Boleh rasa. Dia belum cerita lagi, dia belum bongkar cerita kat Hong Kong ni. Kalau dia cerita Hong Kong, nangis kami ni. Dia tu video. Okey, tak apa, kita simpan lagi Kita simpan lagi, kita nak dengar lagi. Kalau ada PT-PT yang lain yang nak kongsi. How do you feel? Silakan. Siapa lagi nak share? Come on, open, just open, tak ada skrip, tak ada. Silakan Yan. Mana Yan? Silakan Yan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semua tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Very clear. Alhamdulillah. 3 hari ni Yan memang berkurung kat rumah depan TV je. Alhamdulillah. Extravaganza kali ni memberi impak yang banyak juga buat Yan lah. Yan bersyukur jugalah. Tapi ya tadi anak anda Fahmi kita bercerita pasal Hong Kong. Sedih hati yang dengar. Kena extravaganza Hong Kong tu betul-betul banyak beri pengajaran pada Yan diri sendirilah. Ada baiknya, ada bagusnya, dan cabaran jangan ceritalah. Kita tak nak cerita yang buruk, kita cerita yang baik saja, insya-Allah. Apa yang berlaku tu tolak ke tepi. Kita doakan semuanya bagus, insya-Allah. Allah akan mengampun orang yang mengampun pada orang itu, insya-Allah. Anyway, sebelum Yan cakap lebih lanjut yang lain, Yan nak bagi satu, boleh kata juga katalah, sesiapa nak berjaya dalam Herbalife, wajib tiap-tiap seorang itu mengikuti event. Memang wajib. Yang kaji, yang tengok semua yang peserta yang berjaya dalam Herbalife, especially dalam extravaganza ni, semua tu dia berjaya, dia melalui event. Tak ada satu pun yang berjaya tu tak ada pernah tengok bagi ikut event. Semua yang berjaya tu semua ikut event. Jadi kita kena ikut event. The bigger the event we go, the bigger success will be. Percayalah. Ini kajian yang terhadap Herbalife ini. Yang orang berjaya dalam Herbalife ni. Boleh tanyalah dengan umpamanya Pak Yang tadi tu. Kalau tengok kejayaan dia, ya Allah. 4 kali presiden apa tu dia cakap tu. Memang Yan salut lah. Seronok dengan dia bercakap.
Memang seronok. Dan event dalam Herbalife ni tak ada yang membosankan. Semua menyeronokkan. Dan ilmu tu tak boleh tolak banding. Especially ilmu kesihatan. Itu yang pelajari betul-betul pasal event Herbalife ni. Yang pick up betul-betul adalah kesihatan. Bukannya bisnes. Yang tak tengok bisnes, yang tengok kesihatan. Produk dia tu. Produk dia tu memang kita orang tak boleh nak banding lah. Memang the best among the best. Memang betul apa yang profesor-profesor tu cakap lah. Dia yang tengah buat kajian semua. Alhamdulillah. Dan yang rasa bersyukur betul-betul. Dan berterima kasihlah pada head coach saya. Tak lain tak bukan tu Kak Imah. Membawakan Yan dalam alam dunia Herbalife ni. To share to everybody, look at me. Mungkin dalam ramai-ramai kita di sini, kalau tak salah Yan lah, I think I'm the oldest among all of you. And to be honest, this year is 60 years old. 66 years old. 66 tahun. Alhamdulillah, setakat ini Yan belum makan apa-apa ubat. Yan hanya amal Herbalife, produk Herbalife untuk kesihatan Yan. Of course, kita berdoa pada Allah yang sebenar-benarnya. Itulah sebab kalau kita minum makan Herbalife ni, jangan tinggal bismillah. Jangan tinggal berdoa supaya kita dapat sehat. Itu pesanan Yan. Pesanan ini adalah pesanan lahir daripada pengalaman hidup Yan sendiri. Jadi, yang berkongsi, kalau minum Herbalife ni, baca bismillah dan doa pada Allah, minta sihat. Kalau nak lanjut lagi, minta berjaya dalam bisnes juga. Itu yang mahal. That's kalau nak cerita pasal joint event ni. Terima kasih pada mentor kita, Ustaz Man dan Ustazah Mah. Dialah membawa Yan dan Kak Imah dulu, mula-mula dulu ceritanya, kita dibawa pergi klub dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam. Dr. Kamarudin tu Ustaz. Ya. Dan Yan pun, apa event ini? Dr. Kamarul. Dr. Kamarul, maaf, Dr. Kamarul. Yan tengok tak ada, no function, no benefits. Initially, when I attended the event, I feel, wow, really waste my time, I said. You know? Because dengar orang cakap memuji-muji diri, mengatakan jaya ini, dapat duit itu. Mana ada? Jadi, I'm very, very negative at that time. Very sorry to you all. I'm very, very negative. Well, from time to time, we learn. Yang slow yang dapat nampak sikit demi sedikit dengan pencerahan ustaz mentor kita, yang sungguh kagum baru yang nampak apa itu event sebenarnya. Tapi really thanks lah daripada Shah Alam yang sekecil-kecil, Shah Alam di dewan yang hanya muat 200 orang, sampai yang masuk dalam dewan yang boleh memuat hampir 20,000 orang. Ya. Jadi Yan berasa beruntung dan berbangga kena dapat menghadiri diri dalam event besar dan kecilnya. Dan Yan boleh buat pembandingan hasilnya. Ini yang cakap tadi, the bigger event you go, the bigger success you will get. Betul juga dalam Herbalife cakap, the more you give, the more you get. Bukan Herbalife saja yang cakap itu. Dalam agama kita pun, dalam Islam pun cakap macam tu. Jadi kita tidak lari pada landasan agama Islam. Alhamdulillah. Ya, itu kisah event. Kalau nak touch sikit pasal experience dekat Hong Kong tu, well, Fahmi dah cerita tadi. Saya tak nak cerita banyak, nanti yang tersebut yang bukan-bukan. Tapi yang really enjoy that event. Really enjoy that event. For those who have not been to any extravaganza, in future, if there is any extravaganza, please go. By all means, you have to find out
and work out to go. And I tell you, it's very, very interesting. Very interesting. Dan banyak memberi impact kita sebagai Herbalife ni. Really banyak impact dalam kita Herbalife ni. Sedangkan kita tengok dalam online, kita dah terasa impaknya telah lagi kita dalam dewan yang penuh dengan manusia hampir 20,000 orang. Wow. Dan kita dengar penceramah bercakap, ya Allah, nangisnya situ, sedihnya situ, happy-nya situ, sukanya situ, tak boleh nak bandingkan. So that's why I said the event is very, very interesting and enjoyable. So to all my friend in Herbalife ni, ya, dalam TKO ni, jika adalah event, please just go for it. Find a way to go for it. Macam kita, macam Ian dengan Kak Imah ni, dia dengan halangan tugas sekolahnya, dengan halangan minta cutinya, alhamdulillah, Allah memang memihak pada kita. Senang aja lalu. Tapi itulah sekarang ni, kalau boleh kita pencen macam Ustaz, lagi baguslah. Kan? Yan nak ceritalah, Yan bolehlah pencen Kak Imah ni. Jadi kos saya kan, tak boleh, takkan saya nak tinggal kos saya. Bukan, je kos lebih pada kos lagi tu. Alhamdulillah. Well, there's a bit experience in Hong Kong, ya. Hong Kong ni bukan itu saja. Dari mula kita nak pergi dah ada masalah. Dari mula kita nak pergi dah masalah dah. Masalah macam mana? Tiket tu. Itu masalahnya. Yang seorang cakap begini booking, yang seorang cakap begini booking. Itu Allahu Akbar. Betul-betul tak nak cakap apa lah. Tapi to be honest lah, Yan gunakan experience Yan yang pernah kerja di overseas ni, macam mana nak booking tiket, apa nak buat, di mana nak lapor, mana nak check. Yang guna pengalaman itu, alhamdulillah selamat. Ya, itu yang berani cakap lah. Kerana Yan bukan nak mengatakan, cakaplah yang Iraq pun yang dah pergi. Ya, nak pergi ke Iraq ni, nak sampai ke tempat yang kerja tu, kalau nak security check tu, lebih 10 kali baru sampai ke tempat. Kena tempat negeri berperang kan. Itulah masalah. Jadi kalau pergi Hong Kong, apa saja. Hong Kong kan. Itulah dia. So, well, I stop there. I don't want to say more about it. Kalau mau nanti ada orang tak ikhlas hati ke, sakit hati ke, suka ke, tak mau. Yang minta maaf jika yang terlanjur. Ya. Yang minta maaf pada semua jika yang terlanjur cakap, tak uris hati orang, yang minta maaf dulu. Ya, sebelum apa. Sebab jenis yang ni, manusia sentiasa mengampun sesiapa saja. Siapa saja. Anak ke, isteri ke, orang ke, kawan ke, musuh ke, yang akan ampunkan. Sebab yang menekat dalam diri yang tak mahu ada orang berdosa dengan yang. Dan yang mengharap, mendoakan pada Allah sebab Allah mengampunkan yang. InsyaAllah. So alhamdulillah, itu part yang lah sikit ya. Dan sekarang ni nak sentuh sikit pasal apa yang pelajari dalam extravaganza dalam 3 hari ini tadi. Ada yang lain tu, is quite important, but to me is quite minor. But I just pick the one that I really touch me. That really touch me. I want to share. Satunya yang listen to tadi, yang listen to yang peserta daripada Indon tadi, dengan suami isteri. Dia bercerita pengalaman dia orang, kejayaan dia orang. Dia orang apa tu? Dia club. Dia buat club. Presiden tim tu, dia club. Jadi yang ikut bahan-bahan dia tu, yang dia cerita tu, Allahu Akbar, very, very interesting. And I relate to what we are doing, I tell you exactly the same. Kalau kita teruskan dengan cara-cara itu, yang kita ada pelajari sekarang ni, yang yakin semua akan menjadi presiden tim. Ya. Dan setelah itu, Pak Yang pula muncul. Ya Allah, untung kita hari ni tengok Pak Yang bercakap ni. 4 kali anugerah presiden ni kata. Cara dia bercakap really is really brief, but
very meaningful, very deep meaning. And banyak. Boleh kata satu perkataan dia cakap, mungkin maksud dia 10 atau 20. Itu yang pick up apa Pak Yang tu cakap. So I make a comparison between online and club. Yeah, doesn't matter. Doesn't matter. To me is the same. Hanya medium kita guna. Club kita panggil orang. Online kita pakai maya semua. Ya, kita main. That's the best. But how you get it, what you do, at the end of the day is the same. Itu pendapat Yan setelah mendengar pencerahan dia orang tadi. Itu pendapat Yan. So it's very interesting. Dan satu lagi dalam TKO ni, dalam Herbalife ni, ya, we are family, the whole world. Yang dengar daripada kalau tak salah dari Taiwan tu tadi, perempuan seorang ibu tadi pada Taiwan, dia punya anak 3 orang perempuan. Tak tahu orang Cina tu. Orang Cina tu tadi dia cerita, dia kata we are family, the whole world. Dia cerita satu kisah anak dia. Anak dia pergi belajar dekat Australia. Ya. Di sana bukan ada seorang marah. Dan dia risau pula anak dia pergi ke sana, anak perempuan. Apabila dia teringat dengan Herbalife ni, dia pernah ikut event dulu dan ada wakil-wakil daripada Herbalife ni, kita boleh cari, Google kan aja. Keluar member Herbalife dalam sana. Dan orang inilah akan membantu kita. Betul. Anak dia tunjuk anak dia bersama dia orang. Jadi dia pun senang hati. Tengok tu. Satu bukti Herbalife ni bukan hanya untuk kesihatan tu, keluarga pun dilahirkan. Persuratan keluarga tu pun dieratkan. Itu really touch me today listening to apa dalam Extravaganza tu hari ni. Well, terlalu panjang yang bercakap, orang lain pun nak cakap juga. Dan last yang nak minta, sesiapa ada sempat pick up tentang the new products of Herbalife, yang dengar tadi is quite very good product for health, yang tak sempat nak tangkap pasal yang nak pergi solat tadi kalau tak salah. Yang nak solat duha sebenarnya. Jadi tertinggal part itu tadi. Jadi sesiapa yang ada pick up, kalau mungkin ustaz ke, please make a session to explain about these new products. It's very good, I tell you. It's very good. Yang lain tu kita dah ada dan kita boleh baca, boleh refer, tapi ini yang new product ni. It's very good. So, sesiapa yang ada boleh berkongsilah. Yang tadi memang miss sebab yang nak pergi solat tadi. Itu sebabnya. Ya. Yeah? So, guys, rakan-rakan semua, so I hope everybody enjoy the Extravaganza macam Yan juga. Dan this is my second Extravaganza kalau tak silap. Last year ada Extravaganza ada. Maya juga ya. But today, these 3 days really something to Yan. Really meaning something to Yan. And really pick up something also. So insya-Allah dengan ada bahan-bahan ini, pengertian, pahaman ini, mungkin satu hari nanti Yan akan berkongsi, mungkin Yan akan buka kelas sikit. InsyaAllah. Ya, to pick up this thing. So, we share, ya. Whatever it is, we share. Ya. Kalau Ustaz Man boleh buat, kenapa Yan tak boleh buat? Okay, Ustaz. Okay, everybody. Thank you very much for listening. I really enjoy. I'm very proud of you all. We keep on kita teruskan perjuangan kita. Kita sama-sama berjaya. Sama-sama kita mencapai ke peringkat presiden. Kerana dalam Malaysia hanya 29 orang sahaja. Dalam 30 juta rakyat Malaysia, Presiden Herbalife hanya 29 orang. Ramai lagi perlu kita tolong. Ramai lagi perlu kita kongsi untuk sihat. Kerana orang Malaysia ni lagi suka dengan teh tarik. Itu yang susah sikit nak pujuk. It's not matter of money. To be honest, it's not matter of money. Kalau matter of money, macam mana Mak Su boleh jadi presiden? Suami kan jual ais ketul batu je. Dapat jadi presiden.
Dan ada juga ibu-ibu tunggal, hanya cleaner, still can be a gate team. What is that? So it's not matter of money, it's matter of semangat kita. Ya. And please, ini yang pandai pula yang bercakap ini. Stop. So anyway, I would like to stop here now. So terima kasih. Ya, ingat cakap yang tadi, the bigger event you go, the bigger success you will get. So when there is an event, please go for it. No one in Herbalife who are successful today not attending any event. All of them attending event. So event is very, very important in Herbalife perjuangan. So last but not least, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak aura extravaganza kan? Dia tak jumpa titik stop tu. Kalau dia bagi peluang dan ruang, insya-Allah memang kita akan jemput dan dia nanti dan kita cari masa yang sesuai. Banyak benda. Ini satu lebih NW. Banyak benda yang sebenarnya banyak benda yang nak share tu. Kak Imah pun dia banyak benda nak share, tapi kita open lagi peluang kepada kawan-kawan kita yang lain. Kalau ada lagi silakan, mana-mana presiden tim yang nak share dia punya feeling, dia punya thoughts macam Ian, macam PT Mi, macam PT Kak Pizza tadi. Silakan. Come on. Ustaz, one more thing I lupa nak bagi tahu tadi. Insya-Allah bulan ini kalau rezeki itu tumpah pada kita, kita akan capai get team. Insya-Allah. Jom kita sama-sama doakan. Doakan Ian dan Kak Imah supaya dapat get team bulan ini. Sikit lagi, tak banyak, sikit lagi. Jom kita bersama tolong doakan dan tim Kak Imah, jom kita sesama perjuangkan, bantu dari segi RO. Dan berita terkini yang saya terima pagi tadi, Kak Fiza sikit lagi. Bukan, dah touch dah World Team. Tahniah untuk Kak Fiza, dah touch World Team. Dan Kak Imah dan Ian sikit lagi untuk touch Cat Team sebab ni last cut. Do whatever it takes untuk bagi capai dan kami akan bantu sehingga ke titisan detik terakhir nanti. InsyaAllah. Kita akan buat sama-sama. Percaya je. Okey. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih Ian dengan Kak Imah. Siapa lagi nak share? Silakan. Come on, bunyi sikit. Debaran kian terasa tu, tangan tu nak ketik tapi segan, malu. Jangan segan. Fight. Break the fear. Silakan. Kak Lim macam nak tekan tu. Ya, sudah. Sudah. Assalamualaikum. Salam. Silakan Kak Lim. Ya, Kak Lim banyak Kak Lim spark, tapi yang paling membuat air mata mengalir adalah bila Leslie cerita pengalaman dia dengan tu pengalaman Leslie itu kan, yang sebenarnya dia bilang it's not about money anymore, it's not about the house, it's not about the cars, tapi dia kata experiences yang dia dapat dari semua event yang dia pergi tu, yang dia ada tunjuk gambar dia kemana-mana tu kan, dengan semua kawan-kawan Herbalife dia tu. Jadi yang ini ya Allah Tuhanku, memang sebab bila kita bersama dengan orang yang dalam event kan, memang ada saja pengalamannya lah, yang macam tadi yang cerita, yang macam tadi PT Mihani cerita, okey semualah. Kita ada something yang jadi momen kita, jadi kita punya letak di hati. Itu yang sangat apa, yang sangat sepakat Lim lah, yang sebab kita selalu letakkan kita punya Kak Lim lah, selalu letak yang income kan. Rupanya yang ada lagi yang kalau orang yang sudah di luar kita punya kotak pemikiran kan, rupanya dia nampak itu. Sebab dia kata I am all now. Kak Lim pun terasa kan sekarang sudah umur sudah mau capai 50 kan, bila kita macam meningkat umur tu kan, sebenarnya yang kita pegang tu ialah kenangan kita bersama dengan kawan-kawan. Cerita. Okey. Kemudian bila dia cerita yang itulah yang Kalim kan suka Jim Rohn. Jadi sangat apa ni, bila nampak tadi kan dia punya video yang dia punya last speech di Beverly Hills tu kan, yang Jim Rohn sebut,
Dia selalu Jimron, dia akan kalau setiap speech dia akan ulang benda yang sama, dia kata. Tapi di dalam dia punya speech itu kan dia sebut lain. Jadi Kak Lim pun apa yang lainnya rupanya dia sebutkan in the darkness, dia kata people are waiting for you in the dark to give them light. Lepas tu yang people unhappy waiting for you to give them happiness. Dan yang people yang unrecognized, they are waiting for you to be recognized. Jadi dia kata you give them your light, shower them with your handshake up, and then because they are waiting for you. Dia kata. Yang itu yang terus Kak Lim pun wah, yang ini kan sebab sometimes kalau kita rasa yang aku sudah cukup buat apa aku buat sebulan ini ataupun sekarang ni, ini sudah cukup bagi aku. Tapi sebenarnya there are more people out there yang perlukan kita, yang mungkin itu mungkin di Kak Lim itu yang rasa sangat apalah kan, okay? Sebab Jimron sebut we could be their light, okay? Jadi kalau sekarang kita masih struggle kan, kita masih lagi belum capai, hanging there, you will get where I am now, bilang Leslie. Jadi itu saja. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lim, keep it short, sharp and short. Terima kasih Kak Lim. Memang saya kenal Kak Lim masa datang dekat Sirin pun pukul 4:30 pagi pun bunyi siaran suara Jimron. Jimron di mana-mana, pagi, petang, siang, malam, dan memang saya sendiri pun secara peribadinya memang macam Kak Lim. Sebelum Jimron cakap, kita dah keluar dah dialog Jimron tu. Sebab kita betul-betul menghayati dan faham apa yang dia sebut. Kalau saya kan, sebelum Jimron tu cakap, kita dah tahu dah apa dia nak, wording dia nak keluar tu. Itu sebab kita dengar betul, dan saya recommend lah kepada anda yang nak mencari kekuatan, Jimron. Dengar selalu Jimron. Jimron ni dia filosofer yang menjadi tok guru kepada siapa yang Tony Robbins, siapa yang influencer sekarang ni. Beliau lah yang menjadi mentor kepada mereka. Dan Mak Hughes personally bermentor dengan Jimron. Sedangkan masa tu Mak Hughes ni muda sangat, 19 tahun umur masa dia kenal dengan Jimron. Dan Jimron kata dia banyak belajar daripada Mak. Bayangkan umur 19 tahun dah start buka company, nak go around the world. Umur 29 berhadapan dengan mahkamah. Bayangkan bila berdepan dengan mahkamah tu dengan segala pegawai, medical doctor, officers apa semua, hentam Herbalife. Itu zaman masa tu Herbalife kena hentam. Sebab Herbalife punya growth sangat powerful. Yang menjadi musuh dia ialah syarikat farmaceutical lah. Tapi bukanlah syarikat company Pharmaniaga. Pharmaniaga sekarang adalah frontliner kan. Masa tu kemudian bila dihentam teruk, sedangkan di depan yang menghentam tu adalah mereka yang berbadan besar, dia kata you should use Herbalife, sebab dia kata memang ternyata nampak macam pakar tetapi appearance tidak menampilkan apa yang kita sampaikan. Sebab itu kalau kita tengok dalam Herbalife kan, appearance sangat penting kan. Leaders Herbalife semua kemas, cantik, kulit licin, slim, muda, walaupun usianya 70-an, 60-an. Leslie tu 63 tahun. Tu Kuniko Hida. Siapa tadi yang dah 40 tahun tu? Leslie tu 40 tahun dengan Herbalife. Pharmaniaga dalam proses di Herbalife kan memang sudah di herbalisasi kan pun. Kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan percaya je. Sebab itu bila kita nampak dengan mata kita, dengan deria kita ni, yang ni kita nampak secara online. Bayangkan kamera tu jauh, dia boleh detect muka Leslie tu dekat kan, tengok kulit dia, kulit umur 63 tahun tu berbeza. Janganlah banding kulit 63 tahun dengan kulit kita. Bandingkan 63 tahun dia dengan yang sebaya dia. Kan? 63 tahun ramai orang
Kan? Cikgu belum pencin pun dah terbaring atas katil. Kan? Bukan cikgu je, tak cikgu pun kan. Ramai dah tak boleh nak buat apa dah. Dah nombor 63 tu semayang atas kerusi. Sedangkan kalau orang Herbalife boleh pergi maraton lagi. Kan? Sebab kita fit dan sihat. Baik. Saya tak nak cakap banyak. Saya nak tahan cakap banyak ni kan. Saya nak dengar suara presiden-presiden tim kita dalam ni. Anda adalah presiden tim. So, share your thoughts. Apa yang anda fikirkan. Share je. Tak ada skrip. Tak ada topik khas. Topik kita, your feelings. Silakan. Come on, just klik aja, unmute, then express. Okay, Bamjai. Silakan Presiden Tim. Bamjai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini event terbesar saya yang pertama lah. Yang sebelum ni ialah Extravaganza. Okay, pada tahun lepas saya tak join sebab saya pun masa tu baru, saya skeptikal lah. Macam Yan kata lah, nak kena kumpul ramai-ramai, lepas tu dengar pun kadang-kadang mungkin tak masuk dan sebagainya kan. Itu permulaan dia. Tapi bila hari ni, 3 hari ni saya masuk, walaupun saya ada beberapa cabaran dan sebagainya, tapi banyak juga saya dapat. Okay. Tetapi banyaknya telah diulas oleh Abang Mi, Kak Fiza, Kak Lima. Jadi saya kena cepat-cepat saya cakap sebelum orang lain semua ambil dah idea saya tu. Jadi saya kena cakap juga sikit. Walaupun saya sikit lah, saya kena cakap juga. Nanti habis dah idea saya. Okay. Yang pertamanya saya sangat terinspirasi dengan Leslie itulah. Semalam saya dengar cerita dia dan hari ni. Jadi kita boleh nampak saksi mata yang masih hidup. Mak Yus tu dah arwah lah kan. Tetapi dia punya saksi yang sama-sama membangun dengan dia tu. Okay? Yang sama-sama dengan dia masa dia bermula sampailah sekarang dah berjaya, masih hidup. Okay? Masih hidup dan dia ceritakan semula macam mana perjuangan dia tu. Itu yang membuatkan kita rasa lagi lagi kuat lah kan. Kita syarikat 40 tahun, kita ni baru lagi. Banyak yang benda yang kita tak tahu kan. Bila kita masuk event ni, kita banyak belajar daripada orang yang berpengalaman dan sebagainya. Okay. Satu yang saya terkesan semalam dia cakap, dia mula-mula dia cari pelanggan tu dengan beratur di bank. Okay, dia beratur di bank kan. Dia memulakan perbualan dia dengan orang di depan, orang di belakang. Lepas tu sampai depan, tertinggal lah slip, dia pusing balik kan. Okay. Jadi semalam saya dah apply dia, saya cuba. Kebetulan saya petang tu saya tengah berkebun saya nampak jiran rumah mak mertua saya tu. Sebelum ni adik ipar saya cakap prospek. Tapi saya tak berani tegur sebab saya datang rumah mak mertua saja kan. Sekali semalam dengan baju pun pakai baju yang memang besar, saya pun jumpa dengan dia, saya sembang dengan dia. Bang, saya tanyalah, abang dah duduk sini berapa lama? Dah 3 tahun. 3 tahun baru hari ni nak sembang kan. Okay, saya tanya dia, last kali saya cakap dengan dia, abang berat berapa bang? 128 dia kata, 128. Lepas tu saya tanya dia, abang memang selesa macam ni ke? Dia kata kita cari macam Leslie cakap, apa dia punya tu mengantuk ke apa ke? Kita tanya dia kata tak selesa badan dan sebagainya. Jadi saya ambil yang Leslie punya tu point tu, saya tanya dengan dia. Alhamdulillah dia layan dan sebagainya. Dia kata memang dia nak turun berat badan dan dia lepas tu dia bagi nombor telefon lah kan. Tapi dah lepas tu dah dekat maghrib, saya ambil nombor telefon, saya contact dengan dia lah. Jadi kat situ saya nampak memang kita kena break the fear. Macam Leslie tu, dia sanggup beratur. Walaupun kalau kita apa macam ni kan, beratur tak ada purpose pun, lepas tu pusing balik kan, satu hari kat situ. Jadi kita kena beranilah break the fear. Itu yang pertama dia. Okay, yang kedua, bila kita Herbalifer ni, kita ada banyak kawan. Itu yang kita rasa sekarang ni. Itu yang kita rasa. Even kita dalam TKO saja pun kita dah banyak kawan. Kalau saya kan 38 tahun, tapi saya rasa dalam setahun saya duduk dalam TKO ni, saya rasa lagi ramai kawan yang saya kenal berbanding yang sebelum 37 tahun sebelum ni. Okay? Jadi menyambung sangat yang Leslie cakap tu. Dia ada kawan dekat dengan kat dia ni lah, Ian cakap juga tadi. Dekat Australia ada kawan. Jadi kita pun macam tu juga nanti. Ada kawan daripada serata tempat juga kan. Sekarang ni daripada utara sampai ke Johor tu kita punya kawan semua. Herbalifer semua. Satline semua kita dah berkawan dengan Ustaz Fuad dan
sebagainya. Okey, itu saya ambil poin-poin sikit-sikit lah. Okey, yang tadi Roni pun ada cakap antara beberapa tips dia yang saya ingat, dia kata walaupun kita telah berjaya, kita mesti be humble. Be humble. Saya pun dah dengar Ustaz Man cakap kita punya PT semua be humble. Memang walaupun dia orang PT, dia orang berkawan dengan orang bawahan, dia orang semua. Jadi benda tu memang macam memberi kepercayaan kepada saya. Perkataan be humble tu macam bukan hanya Ustaz Man ataupun beberapa orang saja yang pakai perkataan tu, tapi satu Herbalife, satu dunia pakai Herbalife ni pakai be humble. Walaupun di mana kita berada, kita mesti be humble. Berjaya ke, kita kat bawah ke, kita masih perlu be humble lah. Okay? Dan satu lagi perkataan yang biasa kita dengar ialah respect dengan coach dan mentor kita. Kena taat. Dia selalu kalau kita pergi event, dia akan cakap, okey, terima kasih terima kasih kepada coach kita kan. Dulu saya ingat benda tu cuma hanya orang Malaysia ataupun coach-coach kita saja. Rupanya satu dunia pun macam tu juga. Dia suruh kita menanam kepada kita supaya hormat kepada coach ataupun mentor kita, ibarat ibu bapa kita. Roni cakap tadi, ibarat sponsor kita tu ataupun mentor kita tu ibarat ibu bapa kita. Okay? Jadi nanti kan banyak lagi kawan-kawan lain nak cakap, jadi saya serahkan kembali kepada Ustaz Man. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih PT Bamjai kan. Itu baru sikit dia share kan. Sebenarnya banyak sangat walaupun kata Ustaz, saya nak campur sekejap Ustaz. Silakan Ian, silakan. Kalau sesiapa nak share, jangan takut share walaupun dia repeat. Because we want to hear from you. Yes. Doesn't matter, you repeat 10 kali, 20 kali tak apa. We want to hear from you. Yes. So just share, okay? Okey, terima kasih Ian. Semangat tu. Semangat tu ayah anda kita tu. Siapa lagi nak share? Silakan. Come on. Bunyi. Kak Zai nak share. Silakan Kak Zai. Ini pengalaman orang berada di Hong Kong ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Man, Ma, Ian, Kak Ima, dan semua rakan-rakan. Okey, Extravaganza ni pengalaman kedua Kak Zai. Yang pertama dengan Ian, dengan Kak Ima, dengan Ustaz, dengan Fahimi dekat Hong Kong. Kira kalau event yang besar yang Kak Zai first pergi ialah Spectacular dekat kat KL. Jadi Kak Zai macam ibu-ibu yang lain juga, Kak Zai pun ada cabaran kalau nak pergi event yang offline tu. Kak Zai masa tu dari Manjung, Kak Zai pun larisnya lambat, jadi Kak Zai kahwin lambat. Anak Kak Zai kecil-kecil lagi. Anak Kak Zai kecil-kecil dia orang yang sulung sekarang baru tingkatan 2. Kak Zai baru 46. Kan, jadi anak Kak Zai semua sekolah rendah lagi, ada yang nak exam dan sebagainya. Suami Kak Zai bekerja dengan Tentera Laut Diraja Malaysia. Jadi Kak Zai ada banyak cabaran untuk Kak Zai keluar event. Suami Kak Zai pun tak faham apa tu Herbalife. Tak faham pun apa tu Herbalife, walaupun hari-hari Kak Zai buat shake dekat dia. Tapi satu ajalah tentang suami Kak Zai ni, dia memang support. Dia memang support. Dia akan hantar Kak Zai pergi Kuala, dia akan hantar Kak Zai pergi KL. Lagi satu, dia adalah orang yang tak suka kesesakan. Yan tahulah, dia dekat parking pun dia panik kan. Yan, dia ingat lagi kan? Dia tak tahu nak masuk kat mana. Benda tu buatkan dia macam itulah suami saya kan. Tapi satulah, dia tak pernah cakap stop buat Herbalife. Itu satu tentang suami saya lah. Jadi saya pun tak pernah quit. Untuk adik-adik semua, Kak Zai Kak Zai kenal dengan Ustaz ni dari Usrah Nutrisi 2018. Lepas tu 2019 Kak Zai stop sekejap sebenarnya sebelum Kak Zai keluar dari TKO. Lepas tu ada Kak Zai sebulan tu Kak Zai memang tak buat apa-apa dulu. Sebenarnya macam tak terkepung sebab PJJ dengan suami. Suami dah mula khusus untuk bersara. Sebelum ada 2 rakan jugalah yang suruh Kak Zai join. Satu tentang Kak Zai yang Kak Zai ingat, Kak Zai tak pernah putus hubungan dengan Ustaz. Walaupun Kak Zai tak ada dalam TKO.
Kak Azhar sentiasa menyapa lah, sentiasa doa apa saja yang Ustaz naik tu Kak Azhar selalu mesej. Selalu cakap kat Ustaz doakan Kak Azhar, doakan Kak Azhar. Sebab Kak Azhar pun macam hilang arah kejap lah, tak tahulah apa benda nak buat sebenarnya kan. Jadi masa dekat Spectacular tu ada satu benda yang sebenarnya daripada malam hari tu lagi nak share tapi tak ada peluang. Kita tengok Ustaz naik dengan Mar dekat atas pentas untuk recognition. Dalam masa tu Kak Zai dekat bawah dengan Yan, dengan Kak Imah semua. Kita memang bersorak, kita dalam 4-5 orang je kan. Masa tu kita selalu cakap kan, semoga satu hari tim kita besar. Kita tengok tim lain bawa dengan bas. Yang tak pernah rasa kan, saya beritahu kan, tim lain datang dengan bas, dia datang dengan bas. Kita sekarang dah boleh bawa bas kot. Dah kan. Kita boleh bawa bendera TKO dah. Dulu kan selalu kami ni memang sorak-sorak macam tak apa-apa je kat bawah tu, tepuk tangan sebab tengok muka yang kami kenal atas tu Ustaz Man dengan Ma dengan Kak Fatimah. Masa tu memang best. Masa mula-mula journey kami pergi Ustaz, sebab selalu Ustaz cakap don't miss any event. Event yang paling best adalah event yang awak miss. So susah macam mana pun Kak Zai cuba cari jalan lah. Tapi Kak Zai memang banyak tak boleh nak join pergi dinner ke, sebab anak-anak Kak Zai itulah yang kecil-kecil tu. Kalau kita ambil rumah pun Kak Zai terpaksa bawa dia orang, tapi nasib baiklah kan. Jadi masa pergi Hong Kong tu memang Kak Zai macam banyak yang Kak Zai korbankan jugalah. Kita cikgu kan, ramai cikgu dalam ni kan. Kita bukan banyak sangat funding nak pergi kan. Tapi sebab nak pergi, Kak Zai pergi kan. Kak Zai pergi sana. Dan memang adalah macam yang disebut tadi tu berlaku. Kak Zai pun tak tahulah. Kak Zai pun sebenarnya tak terlibat pun dalam perkara tu kan. Tak terlibat pun dalam perkara yang berlaku tu. Sebab Kak Zai ni jenis yang tak suka berada dalam konflik. Kak Zai tak suka. Walaupun masa tu Kak Zai memang masa Kak Zai keluar dari TKO sekejap tu, Kak Zai masih macam biasa juga dengan Ustaz. Kak Zai memang masih macam biasa. Masih mesej Ma juga kan. Kak Zai pun tak tahu apa yang berlaku sangat sebenarnya. Apa yang isu je. Tapi sampailah yang Kak Zai tahu, Kak Zai tak pernah putus doakan Kak Ustaz dengan Ma lah. Dan walaupun tak ada dekat, memang selalu mesej Ustaz naik pin, tukar pin pun memang selalu mesej Kak Zai punya mentor. Mungkin sebab benda-benda itulah Kak Zai terbuka hati nak join Ustaz. Ustaz pun memang tak pernah putus asa lah. Okey, apa yang kita nak dari event sebenarnya, kalau Kak Zai pergi event, Kak Zai nak inspiration. Dalam setiap event yang Kak Zai pergi, Kak Zai nak cari inspiration supaya Kak Zai boleh stay. Kita cikgu ni dan mak ni yang anak-anak kecil, kita ada banyak cabaran. Maaf lama ke cakap sikit ya. Kita ada banyak cabaran. Jadi bila tapi kita nak benda tu, kita nak time freedom, kita nak benda tu. Tapi cabaran tu mendatang kan. Apa yang Kak Zai nak beritahu lagi satu, TKO yang sekarang yang adik-adik join semua sangat teratur. Sistem tu Ustaz dah buat, dah elok dah. Tinggal nak follow je. Masa mula-mula dulu Ustaz struggle gila untuk buat apa yang ada dalam TKO ni. Okay, mula-mula pun memang struggle gila. Kita turun Ipoh, first time Kak Zai jumpa Ustaz pun kat Ipoh. Masa mula-mula Ustaz nak buat online ni memang struggle. Ustaz pun memang break the fear. Dan satu tentang Ustaz ni, dia tak pernah putus asa. Dia tak pernah putus asa, dia bawa je. Jom pergi, cuba macam tu kan. Jadi kan TKO yang sekarang ni momentum dia memang sangat bagus. Kak Zai pun banyak belajar dengan Kak Zai pun banyak betulkan diri lah. Kak Zai pun banyak betulkan diri Kak Zai. Macam Ustaz cakap lah kan, kita pun kena betul jugalah. Yang tadi yang kita dengar inspiration tadi pun, dia selalu dia ada, saya tak ingat siapa lah, dia kata kita sebagai leader ni, kita pun kena jadi role model dulu. Kita kena jadi role model dulu, barulah kita boleh jual. Okay. So lagi satu yang ada dalam Herbalife ni yang tak ada dalam bisnes lain ni, yang kita peliknya kan, macam Mak Hiush ni, macam tadi Kak Fiza cakap mula-mula, dia bukan orang Islam, tapi dia yang di-highlightkan ialah kasih sayang. Kasih sayang yang dia tak ada limit.
dia tak ada limit untuk kasih sayang tu. Maknanya macam sekarang kan kita sayang semua ahli-ahli tim kita tu, padahal kita tak ada talian darah. Kita tak ada talian darah, tapi kita sentiasa mendoakan. Macam benda ni pun Kak Zai dapat dalam masa Kak Zai jual Usrah Nutrisi, walaupun Kak Zai keluar daripada tim ustaz tu sekejap, tapi yang Kak Zai tak pernah berhenti ialah mendoakan ustaz. Itu memang Kak Zai ingat sampailah bila sampai hari inilah yang memang Kak Zai memang lagi satu terima kasih untuk adik-adik yang dalam ni yang very inspiring, yang Kak Zai banyak sangat belajar Bamfas, Bamjai. Memang dengan Bamjai dengan Bamfas ni memang nampak memang kena ada result yang betul-betul wow. Jadi kita tak payah banyak buat kerja lain. Memang kena lead by example, barulah benda tu datang sendiri kan. Tu sajalah kot. Jadi kalau ada offline nanti kita pergi ramai-ramai, kita buat bendera TKO. Walaupun ustaz dah tak beratur dengan kita tau. Ustaz masuk yang pintu terbuka luas tu, dia jalan, dia jadi babai je kita tau. Tapi ustaz dia akan datang juga kat kami yang dalam kandang. Dia macam kandang, kita beratur kat situ. Tapi ustaz dia akan datang lah ambil gambar kan dengan tim dia. Tapi dulu tak ramai, kami dalam 4-5 orang tersepit dekat situ. Ustaz datang ambil gambar. Ustaz kan artis kan, kita tengok, kita pis-pis ni tu lah. Saya tim ustaz je, bangga kan. Lagi satu, kalau kita pergi offline, kita akan bawa pakai tag kita tu, kita tunjuk gambar sebelum selepas. Kita dah lost berapa. Lagi satu orang kita tengok, banyaknya you, ini rupa you sebelum ni macam tu kan, kita akan dapat kawan baru dan sebagainya lah. Okay, so Kak Zai doakan semua berjaya dalam ni. Terima kasih beri ruang dan peluang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kan? Sebenarnya banyak yang Kak Zai nak share, dan terima kasih Kak Zai sentiasa mendoakan. Kami pun tak pernah putus mendoakan semua yang pernah berkait dengan kami sehingga sekarang kami mendoakan, dan kami tak pernah putus. Dan insyaAllah apa yang berlaku di antara kita tu kita je yang faham. It's okay, kita just move forward. Dan biasalah adik-beradik kan, macam-macam hal. Kita pun faham, kita pun ada adik-beradik kan. Jadi apa yang penting ialah kita kena saling mendoakan, cari yang positif, cari yang baik, move forward kan. Apa lagi yang kita boleh improve diri kan. Sebab cabaran ni memang ada. Dia macam ni lah, kalau kita nampak orang yang berjaya dekat depan, macam tadi Leslie, Mak Huge, Queenie Leong, siapa lagi yang berjaya, Pak Yang, Pak Roni, semua ada cabaran. Yang kita nampak kejayaan dia tu, dia macam surface tau. Yang di bawah ni, iceberg yang kita tak nampak ni, dia kena tikam, dia kena cocok, dia kena dendam, dia kena tembak, dia kena apa, semua ada. Super kat Pak Yang. Super juga Coach Nick, super juga Mak Su. Sama je, cerita dia sama. Tapi bila kita berada di pentas, kita tak cerita benda tu. Kita cerita happiness, kita cerita sukses. Sebab itulah nama dia recognition. Yang orang di luar sana ramai nak mencari. Dan kita tak jual produk. Kan, kita tak jual produk. Kita jual happiness. Itu yang orang nak. Dan semua orang, macam saya kan, macam kami tak jual produk. Kita jual apa? Kita cerita freedom, time freedom. Kan, bayangkan pukul 5.30, pukul 3.30 ni, sepatutnya waktu tidur ni. Hari Minggu, 3.30, benda paling best buat ialah tidur. Tapi apakah hair kita duduk dalam ni? Nak belajar apa? Tapi sebab kita ada something, stay ni nak tunggu ni, apa benda. Kalau kita katalah kita tekan end ataupun kita leave kan, kita mesti ada something yang kita miss. Orang duk post benda best-best, kita apa benda dia orang ni? Kan dia jadi blur sekejap. Itu yang kita tak nak kan. Dan biasalah cabaran tu sebahagian daripada jenis. Saya kalau Yan nak cerita, kalau Kak Zai nak cerita, Fahimi cerita, saya nak start nak sebab lah, tapi saya tahan dia. So banyak benda rahsia di kalangan kami ni yang ada sebenarnya kan. Tapi tak apa, it's okay. Dan kita nak dengar lagi presiden-presiden tim seterusnya. Silakan. Petang Had tengok cerita Tamil. Okay, silakan. Siapa lagi? Come on, presiden tim yang baru-baru, yang lama-lama. Ustaz saya. Silakan. Presiden tim Bamfas. Okay, Assalamualaikum. Salam Extravaganza. So first time saya dalam Extravaganza sebenarnya. Sebenarnya saya tunggu Extravaganza tu dah lama. Saya mengira hari dan tarikh, takut terlepas. Walaupun saya pasti akan ada orang yang ingatkan tarikh-tarikh dalam event Herbalife ni lah.
So first time saya bersyukur berada dalam circle yang sangat positif, circle yang bersama-sama dengan satu circle yang sama-sama niat, intention yang sama, objektif yang sama, everything sama, satu team, satu semangat. Inilah yang saya jumpa. Dan dalam extravaganza ni sebenarnya last Friday Coach Yana cakap kita perlu letak intention, objektif. Sebenarnya saya tak tahu apa gambaran extravaganza. Apa yang digambarkan adalah keseronokan, kita berkumpul, menjerit, happy, gembira semua. So saya nampak sesuatu yang sangat memberi semangat pada kita satu tim bersama-sama bergerak, macam Kak Zai kata kita dalam satu tim. So bila kita masuk dalam extravaganza hari pertama tu, walaupun hari Jumaat hari tu bukannya saya tak dapat masuk training tu, dan saya dapat rasa kebahang tu dalam tim kita. Walaupun kita secara offline, so masing-masing memberi gambar, memberi sharing. So saya rasa benda ni secara offline sesuatu yang luar biasa. Dan esok Sabtu semalam adalah hari kedua dan kita masuk dalam seperti satu hall kan. Saya kat rumah ni memang pakai tag tu. Saya pakai tag sampai mak saya kata, di mana? Padahal saya kat bawah, kat atas kat bawah, kat atas kat bawah. So dia punya energy tu lain macam kan. Saya kata bila kita Ustaz masa dia lagi. So bila kita kita happiness yang ada, kita gembira buat. So memang saya kata satu yang sangat amazing. Semalam bila keluar recognition day, kata recognition day tu kita kena tahu ada experience. Sebenarnya saya nak mencari sesuatu jawapan daripada negara lain. Daripada negara Vietnam, Cambodia, sebuah negara yang kecil, yang mundur, yang miskin, compare dengan Malaysia. Macam mana mereka boleh berjaya? Macam mana orang boleh menggunakan sistem dan orang boleh menjadi seorang presiden tim? Macam itu yang saya nak cari, itu yang jawapan saya nak cari. Maksudnya daripada Herbalife tu, kita semua boleh berjaya. Kenapa dia boleh? So itu persoalan guys. Kenapa dia boleh? Kenapa dia boleh? Kalau dia boleh, kita boleh. Dalam Herbalife ni kita perlu jadi baik je dalam tu. Kebanyakan daripada PT cakap tu, daripada semua presiden tim, yang level-level tinggi tu, dia kata attitude, jadi baik je. So jadi baik, Allah suka. Itu yang saya nampak macam tu. So itulah yang bila benda ni berjalan, bila nama Ustaz naik, so kita rasa macam wow, Malaysia macam kalau Olimpik, kita memang semangat Olimpik macam tu. So itulah yang saya dapat rasa sampai hari ni kita dalam satu masih macam pukul 3 ni, pukul 4.30 lagi. Kita berkumpul lagi macam aura tu masih ada. So itu yang saya rasakan. Sebenarnya yang saya share teropong yang abang-abang yang buat poster tu, sampai hari ni saya tak pandai guna teropong tu lagi. Saya tak guna lagi sebenarnya. Action je. Sebab saya kan, memang first saya katalah benda ni memang orang kata sesuatu yang luar biasa yang bagi saya 3 hari ni saya dapat jawapan, saya nak dapatkan keyakinan sebenarnya. Keyakinan untuk saya meneruskan apa yang saya dah pilih. Inilah keputusan saya, inilah pilihan saya. So banyak yang saya dapat dalam 3 hari ini dan sebenarnya kita TKO sendiri adalah satu semangat yang bersama-sama untuk berjaya. Sebenarnya kita adalah pemenang, kita adalah pahlawan, kita dah menang pun. Dan semalam bila abundance of president team yang kita letak gambar tu amazing, saya rasa macam ya Allah, satu hari kalau kita berada antara 29 orang yang bertambah daripada kita 50 atau 60 orang, ya Allah, abundance of president dalam TKO tu saya bukannya jenis yang suka nak share benda tu walaupun hakikatnya belum dapat. Tapi bila saya share, kawan-kawan saya kat luar, apa yang kau dapat? Yang kat luar ni, bukan TKO yang kat luar. Lepas dia nampak saya punya happiness. Tapi dia kata, presiden tim tu apa? Sampai dia berkata, tahniah. Walaupun dia wish kat saya tahniah, dia tak tahu hakikatnya kita sedang menuju ke presiden tim. Itulah bila saya kata, yes, saya kena letak benda tu untuk saya kata, one day, satu hari nanti, orang lain boleh, kita boleh. Inilah janji saya untuk diri saya, bila kita dah decide, yes, kita boleh pergi sampai ke presiden tim. Kita adalah pemenang. Untuk jadi seorang pemenang, kita bermula daripada sekarang. Kalau kita jadi seorang presiden tim daripada sekarang juga, kita perlu menjadi seorang presiden tim. Yang penting adalah attitude dan juga untuk terus berjaya kita perlu jadi seorang yang baik. Simple words daripada semua presiden tim kalau saya dengar tadi adalah menjadi seorang yang baik. Dan kalau kita sebagai Malaysia adalah sebuah negara Islam dan kita berpegang pada Islam, compare daripada presiden tim Queen daripada Hong Kong, daripada Vietnam. So daripada situ kita ada pegangan. Itu yang kita kata, kita ada pegangan dan mekanisme yang kita dah buat pun, itu yang perlu kita jaga. So
saya ucapkan tahniah kepada semua. Sebanyak 36 ni adalah pemenang dan kita sama-sama akan menuju kepada apa yang kita capai. Saya percaya kita adalah satu tim yang sama-sama kalau kita ada, kalau Extravaganza offline, kalau kita pergi bersama-sama, so saya rasa memang sangat amazing, sangat gempak dan saya rasa memang satu semangat yang luar biasa. So itu je daripada saya Ustaz. Pengalaman pertama apa yang saya dapat adalah sesuatu yang luar biasa, sangat amazing, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan saya lupakan walaupun secara online. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Presiden Tim Bamfas. Nampak dia punya aura Presiden Tim tu. Saya bayangkan dia bercakap kat depan pentas tu. Ramai orang, 25,000 orang mendengar ucapan macam tu. Bayangkan. Presiden Tim dia cakap tak panjang. 2 minit, 3 minit je. Tapi dia punya impact, Masya Allah, tabarakallah. Ini kita dah boleh start rasa dah. Ini belum jadi Presiden Tim, kita dah jadi Presiden Tim sebenarnya. Dan julah saya nak share sikit rahsia saya pun tak reti. You're the best, my Bamfas. I love you. Saya pun tak reti juga. Terima kasih Yan. Saya pun tak reti juga. Tapi bila anak saya letak kamera dalam ni, dia pasang benda yang inspired dia inspired dengan siapa nama? Ali Satar. Iron Man boleh pandai nasyid pun. Dia letak kamera dalam ni, dia pasang VR mode. Dekat video YouTube tu ada VR mode. Ada 3 butang kan. Cari VR mode, letak dekat sini, lepas tu kita adjust. Kita nampak reality tau, 3D. Itulah yang sebenar. Dan sebab tu kalau dalam recognition video dengan him tu, kita boleh masuk kilang tu, kita nampak kilang pembuatan itu, benda tu real. Real lah, itu je. Sebab tu bagi Google ni, tahniah kepada yang, siapa yang dapat Google ni? Satu, Bamfas, okey, Bam Jai, siapa lagi yang saya nampak? Abang Apai dengan Kak Azul. Siapa lagi yang dapat Google ni? Okey, nice. Siapa-siapa yang dapat kan? Sebab nak dapat ni, buat 5,000 kali 3 bulan ataupun 15,000 ataupun dia boleh dapat 18,000 total. Kan? Maknanya sepanjang dalam 3 bulan kelayakan tu. Jadi bayangkan benda ni tak dapat dekat semua orang dan Herbalife tak pernah bagi barang kena RM2. Itunya. Itu yang bestnya dan kita boleh pakai barang-barang Herbalife ni rare kan. Baik, ada lagi tak Presiden Tim? Kita dah 4:39. Saya kalau dah tak ada kita stop. Sebab saya pun tak nak memanjangkan masa tapi kalau ada lagi yang nak mendengar kod tadi 35, 34 ni 36 makin ramai pula. Apa hal? Semua nak silakan. Macam dia nak berbunyi tu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni pakai handphone tu nampak macam wahara sikit kan. Waalaikumsalam. Silakan Presiden Tim Didi. Okey, macam ni. Saya nak share pengalaman saya. Saya rasa macam saya bersyukurlah. Saya Allah tentukan saya lahir di zaman online. Zaman online. Jadi sebenarnya saya pernah macam saya cerita dengan kawan-kawan dengan ustaz dulu, saya pernah buat bisnes offline. Jadi pernah pukul 2-3 pagi saya ulang-alik Melaka KL. Jadi kalau setakat Manjung tu apa sangat dah saya pergi tu kan, tak ada hal. Gitu-gitu. Jadinya saya rasa kalau saya dijumpakan dengan ustaz masa zaman offline, saya rasa saya tak buat. Saya tak nak buat dah. Sebab saya rasa saya penat dengan offline. Sebab bila saya dengar dalam HOM dan SRB yang diorang share pergi Johor, dulu aku pun dah pernah macam tu. Jadi sebenarnya saya bersyukur Allah tentukan berada dalam zaman online kan. Tapinya bila dulu spektakular, saya join spektakular, lepas tu hari ni Extravaganza, saya rasa macam sakit hati pula. Rasa macam saya macam Kak Azul pernah share, dia ni suka bila masuk dalam dewan dengan muzik yang kuat, benda tu yang akan spark kita tau. Jadi bila tengok dia punya persembahan, dia punya lagu, dia macam tak rasa tak saya punya ni sebab mungkin speaker saya pun tak berapa nak dum-dam kan. Kalau rasa dum-dam tu macam ada kat aura tu. Tapi macam tak best. Cakap Allah Akbar. Itu sebabnya Allah bagi saya masuk online dan bila nak online rasa macam tak berhati. Jadi macam tak sabar pula nak offline. Jadi nampak tak dekat situ. Jadi saya rasa macam hikmahnya Allah bagi kat saya pada masa sekarang ialah offline tu boleh go maksudnya. Online pun boleh pergi, offline pun boleh pergi.
Dan sekarang ni saya dalam keadaan tak sabar pula nak offline. Nak marah dengan COVID ke macam mana ni? Tapi PDPR saya suka dah, PDPR. Gitu. Jadinya apa yang diorang share banyaklah kan. Cuma saya nampak big picture-nya semakin jelas lah. Yang kita masuk Extravaganza ni walaupun online 3 hari kita boleh manage banyak benda yang saya nampak. InsyaAllah lah big picture Didi lah semakin jelas lah insyaAllah. Mana ada target 2-3 tahun lah untuk kita groom kan. InsyaAllah kita dah decide dah. Start saya dah decide. Tak nak tunggu 60. Come on lah. Walaupun saya 60 tapi tak nak tunggu. Itu saya dah decide lah. InsyaAllah kita doakan semoga kita semua dalam ni kita ada satu keputusan yang jelas lah. Memang saya nampak banyak benda yang kita boleh buat dengan Herbalife ni. Sangat menginspirasikan. Saya rasa itu ajalah sharing saya. Nak share pengalaman online dengan offline. Terima kasih. Terima kasih PT Didi. Come on lah, ayat tu power. Tagline dia tu, come on lah. Kan yang dulu flip tudung kata Kak Mau. Yang minggu lepas flip tudung dan kita pun memang berjumpa secara online. Berpunca daripada apabila rakan sebaya kita meninggal kan. Jadi dia scroll jumpalah kami. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah kan. Itulah titik pertemuan dan Didi ni orang yang tak putus asa, dia sanggup travel bawa anak 4-5-6 orang dengan kereta travel daripada Melaka ke Manjung, lepas balik pada sekolah sampai pukul 11 malam. Itu yang saya buat masa zaman saya offline dulu. Yes. Saya tak balik rumah daripada pagi sekolah, tengah hari jumpa orang, lepas tu petang kelas pukul 4 pergi KL, jumpa balik pukul 3 sampai tu suami saya kata hantu pun tak takut dengan dia ni. Hantu yang takut dia, bukan dia tak takut. Macam tu lah dia kata. Maksudnya saya main langgar je. Pukul 6 tidur 2 jam, pukul 6 bangun pergi sekolah. Saya rasa saya boleh jadi luar biasa. Jadi kalau macam ni cara dia dengan guidelines semua dah ada, saya rasa saya boleh pergi. Cuma Allah belum izinkan je lah saya nampak. Allah belum izinkan supaya itu saya pernah dengar siapa cakap. Mana kalau kita dalam waktu terdekat kita boleh dapat benda tu mudah, akan timbul rasa riak. Akan rasa selfish. Jadi saya muhasabah diri, mungkin Allah bagikan ada break sikit kan. Saya merasa perjalanan saya dalam Herbalife ni macam mudah. Lepas tu sekarang ni saya macam break. Saya tak semudah macam Abang Jai. Saya rasa dulu saya macam Abang Jai, tapi bila Abang Jai dah AWT saya macam stuck kat situ kan. Lepas tu saya muhasabah diri balik, mungkin Allah sebenarnya nak elakkan saya rasa macam belagak ke, riak ke macam tu kan. Jadi saya muhasabah diri, tak apa. Allah akan bagi pada masa yang tepat. Tapi yang penting kita buat. Don't quit. Saya pegang ayat tu. I follow you. Don't quit. Betul ini. Saya percaya kalau saya punya pandangan peribadi, attitude presiden team tu dah ada. Dan tak semua orang yang bila dia nampak jalan, dia terus buat, dia terus jadi. Tak. Ramai je yang tak lepas. Contoh macam Dr. Idrus, lama dekat Milteam 75. Anwara lama dekat 75, masih sampai sekarang. Maksu lama dekat Milteam. It's okay. Sebab jangan banding jenis kita dengan jenis orang lain. Kita punya jenis adalah kita. Dan kadang-kadang kita turun berat pun tak sama dengan orang. Orang tu laju, kita lambat. Tiba-tiba orang tu dah stuck, kita laju pula turun. Tak sama. Memang tak sama dan percaya je. Saya percaya dengan attitude yang ada pada Didi. Memang kita tengok pun inspired dan sepatutnya Didi lah. Kalau tanya saya, Didi bukan cikgu sebenarnya. Dah memang presiden lama dah. Attitude tu dah ada. Berdasarkan pengalaman saya 10 tahun dengan Herbalife, kalau Didi duduk dekat Herbalife, lama lah naik. Macam tu je. Sebab memang main langgar je. Memang dia kena break the fear. Dia contohnya kalau contoh macam Queen Leong nak terjun bungee jumping tu kan. Dia kena break the fear. Itu yang kami buat dalam TTL. Benda yang kita takut tu. Contoh nak bercakap ni kan. Semua orang takut nak bercakap. Saya sendiri pun berdebar nak bercakap. Semua orang sama je, ni pun berdebar. Lagi double dia badan dia sampai begini tangan kalau dia nak cakap. Tapi percaya bila dah boleh break the fear, sebab tu kita kena improve skills. Improve skill je. Bila skill set kita dah improve, bercakap tu tak ada hal. Okey, tapi saya tak nak cakap panjang, saya nak dengar orang bercakap. Silakan siapa lagi kalau ada. Kalau tak ada kita tutup. Kena buat penutupan. Assalamualaikum Ustaz, boleh cakap? Silakan Lola, PT Lola, silakan. Alhamdulillah. Lola nak terus cakap lah ya. Sebab Extravaganza ni offline online.
So macam sama juga feeling dengan Didi. Jenis suka the real situation So Lola masuk in out lah. Rupanya Pak tahu password tu dia akan tukar-tukar bila kita keluar masuk kan. So that's one of the experience. But actually Lola nak cakap ni is more on terbalik Lola bukan join beli tiket extravaganza ni atas macam sangat nak tahu apa extravaganza tu. Tapi sebenarnya pasal Zoo kata I nak lah nak tengok lah extravaganza tu macam mana. So Lola bagi dia semangat and Lola ikut apa yang dia nak buat. And I can see that Zoo makin lama makin what they call this berkembang, nampak dia grow in that sense. Pasal sebenarnya dia jenis tak share banyak dengan orang, dia lebih pada diri dia sendiri. Alhamdulillah, with the Tabata tu, Lola nampak dia happiness, dia keep sharing, dia berkembang. Itu yang I'm happy to see that those that Lola tarik ikut sama dengan TKO ni, masing-masing grow. I can see this is the platform for me to create leaders. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Zama. Terima kasih semua. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Lola sudi kongsi pendek, ringkas dan padat. Lola ni sebenarnya skeptikal gila. Dia bukan duduk dekat TKO, dia nak duduk TKO sebulan je. Tapi itulah Alhamdulillah takdir Allah kan. Lepas duduk dalam TKO, masuk lagi sekali TKO yang setelah beberapa bulan, lahirlah tim TKO Ohana. Keluar daripada Ohana, beranak pula TKO Wasil. Tak tahu lepas ni TKO Zuzu pula keluar kan. Kita tak boleh nak kata. Sebab itu semua susunan Allah. Kita rasa susunan kita macam ni, A, B, C, silakan dia nak pergi solat kan. Okay, tapi susunan Allah tu cantik dah pada kita tu. Dia akan bagi pada masanya dan pada orangnya. Dan orang yang tak sesuai, dia akan tarik diri itu je. Mungkin dia tak sesuai dengan kita, dia sesuai dengan orang lain. It's okay, go on. Kan life must go on. Okay, ada lagi tak? Kita dah masuk lagi 10 minit nak pukul 5. Kalau ada kita teruskan, kalau tak ada kita buat penutupan. Silakan. Ya Ustaz, Kak Azul nak share Ustaz. Silakan Kak Azul, PT Azura daripada Kuala. Alright, okay. Assalamualaikum semua. Okay, firstly Kak Azul nak syukurlah sebab dapat join extravaganza walaupun second time secara online. Okay, tapi perbezaan dia cuma yang hari tu kita buat bersama-sama dengan tim kat rumah Ustaz. So aura dia macam rasa lah bila recognition tu kita jerit ramai-ramai kan walaupun di rumah Ustaz. Lepas tu yang ini dekat rumah sendiri. So kita nak rasa rasa macam kita berada di event yang real event. You kena create your happiness sendiri lah. Macam-macam lah Kak Zul buat kan. Bergambar kat situ and then kita rasa kita yang dalam dewan lah. Cuma macam Didi cakap lah, Kak Zul yang jenis yang suka masuk and dengar muzik. Bukan yang kita maksud kita dengar muzik tu kita jadi lupa, bukan. Dia ada satu macam berdetuk kat hati bila kita dengar kuat kan. So memang dia punya environment tu berbeza lah. Cuma bila kita di offline, bila ada recognition, bila ada ni, kita akan satu momen yang kita akan pergi, mungkin extravaganza tak tahulah sebab Kak Zul tak pernah masuk dewan secara dekat. Kalau event-event yang tu kita akan pergi sign tu kan. Sign dengan orang yang jadi speaker kat atas tu. Lepas tu kalau orang yang recognition kita boleh pergi ambil gambar dekat-dekat. So bila semalam kita offline, Kak Zul dengan Papai tunggu Ustaz. Mana orang Malaysia je kita ambil. Sebab kita rasa macam kita kena create yang Kak Zul kata lah, kena create yang kita berada di hall event tu. So Kak Zul rasa sangat best lah macam tu. Lagi satu, Kak Zul nak mengucap terima kasih sebab pada Ustaz terima Kak Zul and team dalam TKO. Before this, maybe Kak Zul, sebenarnya Kak Zul dengan Ustaz ni lama. Kak Zul dengan Zai kenal Ustaz daripada Usrah Nutrisi. Kak Zul kenal Ustaz di 2018 sebab Kak Zul yang cari Ustaz. Kalau Kak tahu Kak Zul yang cari Ustaz sebab Kak Zul dah
terdesak sangat dengan sakit lutut. Kan Kak Zul ada cerita. Part 2 tu tak keluar-keluar. Part 1 dah cerita, part 2 dah. Okay. Part 2 bila start dengan Ustaz, Kak Zul dah ditakdirkan Kak Zul bersama dengan sponsor Kak Zul. Tapi Kak Zul still bonding dengan Ustaz. Ustaz masuk Kak Zul dengan Usrah Nutrisi. Mana je grup Ustaz masukkan. Bila satu part mungkin tu Kak Zul kata Allah tu nak bagi Kak Zul rapat balik dengan Ustaz. Kak Zul masuk dalam TKO. Dah lama Ustaz ajak masuk TKO kan. Tapi kita ni ada yang otak yang degil ni biasalah kan. Tapi bila kita ada husband yang selalu cakap, Azul kenapa nak pening-pening, Ustaz dah ada, kita ikut leader dah berjaya. Nampak tak? Jadi Kak Azul nak buat masuk TKO bukan untuk Kak Azul. Kak Azul macam mana sebab lah pula. Kak Azul nak buat untuk tim Kak Azul. Mana dia ada arah tuju yang nampak jelas. Mana nak pergi dalam TKO tu sebab Abang Pali tahu cakap. Kenapa Azul nak pening? Ustaz dah ada, Azul follow yang Ustaz dah proven sukses. Kenapa Azul nak create lagi? Susah dia kata. So start daripada situlah Kak Azul kata Ustaz dah offer, lepas tu Kak Azul tak nak, Kak Azul senyap, and then Kak Azul tanya Ustaz balik. Ustaz, Kak Azul nak masuk TKO boleh? Ustaz kata okey je, Alhamdulillah. So start tu lah Kak Azul rasa happy sangat dengan TKO. Dia punya family is very amazing. Walaupun kita tak kenal satu sama lain, macam Kak Azul tak kenal Banjai, Kak Azul tak kenal Lola. Lola selalu Kak Azul tahu nama, macam-macam cerita tentang Lola, tapi bila kita jumpa, you memang baik lah. Okay, itulah yang Kak Azul nak cakap. And then Lim, kita kenal di event macam-macam, tapi bila Lim dah hilang, tiba Lim datang, Ustaz kata Kak Lim dah lama Kak Azul. Oh ya ke? So tengok gambar balik jumpa. So ini Kak Azul kata, kita dalam Herbalife ni kita jangan quit. Kita kena jangan give up. Dan kadang Kak Azul pun ada terdetik hati kata sampai bila kita masih tercari-cari kan. Tapi bila satu part kita jangan give up. Kak Azul tak nak give up sebab Kak Azul ada tim. Kak Azul sayang tim Kak Azul. Kak Azul ada Azilah, Kak Azul ada Emma, Kak Azul ada Win. Ada lagi kat belakang tu Mazlina, dia orang tak buka. Lepas tu ada Wani, ramailah. So Kak Azul ada ramai family. Kak Azul nak bawa berjaya dalam Herbalife ni bersama-sama. I love you all my team. Okay, itu je. Thank you. Masya-Allah, tabarakallah. Nampak kan? Bila bercakap dari hati, dia akan sampai ke hati. Terima kasih. Saya meremang belum bila Kak Azul cakap. 10 orang yang kita bagi peluang bercakap pada petang ni, 10 aura luar biasa yang kita boleh rasa daripada semua, dan pastinya kalau kita bagi lagi peluang, memang akan naik dulu rumah kita. Ada lagi tak? Last kalau ada. Kalau tak ada saya nak tutup. Kita ada lagi 5 minit. Ada Najwa angkat tangan. Silakan. Ini tak bagi tutup kayaknya ni. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Wa tak tahu nak cerita pasal apa sebab Wa pun tak pernah kan join Extravaganza ni. Sebab Wa join Extravaganza pun sebab masuk je kelas mengaji mesti orang kata, dah beli ke tiket Extravaganza? Dah beli ke? Aku tak apa menatang Extravaganza ni kan. Orang tak mahu cakap Kedah nah. Apa benda Allah ni Extravaganza ni kan. Orang pun tak tahu. Mesti cubalah. Lepas tu orang kata dekat suami orang, boleh cuba kan? Dia kata, cubalah kalau nak cuba. Bukannya guna duit orang pun ha. Okey, orang cuba. Orang pun cubalah. Okey, orang cuba yang first kali kita kan tak pernah kan. So kita tak pernah. Lepas tu kalang kabut lah. Orang Kedah kan kalang kabut kan. Orang Kedah kalang kabut kan. Puan macam mana ni Puan? Gua tak tahu ni macam nak buat macam ni Puan. Lepas tu Puan kata pertama sekali kita minta cuti dulu. Macam mana pun minta cuti dulu. So mintalah cuti. Minta cuti semata-mata untuk Extravaganza online saja pun. Bukannya nak pergi berdepan pun. Lepas tu kat mana kita nak buat ni? Tak payah buatlah kat office. Kalau buat kat office nanti orang kata kita bukan je bekerja. Kita buat benda lain. So gigih bersembang dengan saya punya coach, merangkap saya punya pengarah tu. Dia kata okeylah kita mai je rumah saya ni. Saya pun walaupun dengan bersemangat wajahnya pagi tu cakap kat suami nak pergi rumah bos kan. Lepas tu pergilah, dia kata macam mana nak pergi? Kan nak kena merentah daerah. Pergi je. Jangan cakap banyak-banyak. Sambil pagi tu kita ada kelas mengaji. Sambil Wa tengah duk
duk bawa kereta tu, tiba-tiba Ustazah Ma tengah berkongsi tentang first dia nak pergi extravaganza yang bos dia tak, yang dia punya bos dia tak straight tu, yang tak boleh pergi tu kan. So walaupun dia pun ada cabaran, aku pun ada cabaran juga. Macam mana nak lalu depan poli ni? Nak cakap apa kat depan poli? Lalu je depan poli tu. Elok lepasnya Ustazah cakap tu, wah memang lalu depan polis. Tak ada pula poli ni tunggu. Dia tengah buat rokok dekat tepi tu kan. So memang poli tak tunggu. Walaupun laju lah pergi. Sampai je kat rumah bos Wah tu, dekat rumah panggil apa? Wah panggil puan kat dia. Lepas sampai kat rumah puan tu, dia pun okey lah, totel sembang dengan dia punya suami dia. Suami dia kata macam mana Wah lepas kan. Wah kata tak tahulah. Laju je sebab Allah pemudahkan urusan kita. Sebab kita bukan nak buat benda maksiat, kita bukan nak buat benda tak baik, kita buat benda yang baik kan. Mungkin benda baik lah tu, sebab tu Allah pemudahkan segala urusan kita. Sampai je dekat, lepas tu dah pukul 9 ni, dah terpacak lah tunggu kat depan ni pukul 9. Semangat lah, gigih lah kita dua ni. Bos kata okey, hang duduk depan sana, saya duduk depan sini. Tunggulah kami diorang ni, tunggu. Duduk saat tu, Abang Faiz telefon dekat bos, kata bukannya kita hari ni semua tim-tim yang hebat-hebatnya, kita mungkin esok ya ke? Kami ni bergigih menunggu dekat situ. Masya Allah, kuat pula gelak. Bergigih menunggu dekat situ, Masya Allah, bersemangatnya. Wah sampai sanggup lah menentang daerah kan. Ya Allah, ya ke puan? Habis itu kita nak buat apa je ke depan? Alang-alang dah cakap dengan suami puan kan. Lepas tu dia kata tak apa. Dia duduk je kat bawah, kita duduk kat atas. Okey, yang pertama sekali, hari ni extravaganza kita adalah treatment muka dulu. Itulah jadinya muka Wah yang post kat Facebook tu. Dia kata okey, mula-mula cuci muka dulu. Cuci muka, bubuh scrub. Lepas bubuh scrub, bubuh mask pula. Lepas bubuh mask macam-macam lah. Macam-macam. Okey, try baju ni. Wah kena ubah penampilan Wah. Dia cakap pula. Tak apa ke? Wah kena ubah penampilan Wah. Wah tak boleh jadi macam ni dah. Wah tak boleh jadi macam ni dah. Wah nak jadi macam ni. Wah kena nak jadi orang berjaya. Wah kena jadi macam ni. So, saya ambil dia bos Wah. So, Wah ambil dia sebagai satu pembakar semangat. So kita kena berubah. Sekarang kita kena berubah. Bukan masa kita untuk bermain-main lagi sebab umur kita dah meningkat. Kena berubah bukannya berubah dari segi untuk kaya, tapi berubah dari segi penampilan. Berubah dari segi gaya cakap. Berubah dari segi semangat, attitude. Semua kita kena berubah. So, Wah ambil. Dia kata cuba baju ni. Cuba semualah. Daripada kiranya extravaganza semalam adalah kan dia bershopping lah. Bershopping tu dari segi atas sampai bawah sampai ke muka. Semualah berubah. Okey. Lepas tu dah sampai pukul 4 lebih. Nak dekat pukul 5 dah. Panjang sangat extravaganza kita hari ni nampaknya ni. Lepas tu balik. Dah balik, aduh Masya Allah macam mana ni. Untuk esok hari kedua. Wah dah nervous lah. Macam mana Wah nak buat ni seorang-seorang Wah ni. Memang tak ada alasan untuk pergi ke rumah bos dengan sebab faktor bekerja. Sebab sedangkan hari tu hari cuti. Tak apalah, nak tak nak Wah kena juga buat dekat rumah. So Wah buat dekat rumah dengan cabaran yang pertama sekali, anak tu lah tiba-tiba pula ada anak. Sebelum tak ada anak pun. Ada anak pula. Ya Allah ya Tuhanku. Kita nak ni, dia pun nak ni. Okey, pukul 9, pukul 10 tu Wah dah tunggu. Lepas kata Zumba tu Wah dah tunggu dah kat depan ni. Okey, harap-harap dia tak bangun tidur lagi lah. Tengok dia dah bangun. Wah dapat daripada hari kedua, Wah cuma dapat Mak Syus kata, yang dia sampaikan, dia kata, kita jangan cakap kita tak boleh buat. Kita boleh buat. Yang macam yang dia kata, dia nak masuk kat Vietnam ke dekat mana, yang dia nak masuk. Tapi orang tak boleh terima Herbalife dekat negara itu. Lepas tu dia kata, oh senang je, boleh buat, kita boleh. Macam mana boleh buat sedangkan tak boleh kan? Mak Hyus kata jangan cakap tak boleh, kita boleh buat. Lepas tu yang kedua yang Wah dapat, Mak Hyus tulis apa yang dia nak capai pada masa yang akan datang. Dia tulis tahun ni nak capai berapa juta, tahun depan nak capai berapa juta. Tapi apa yang dia tulis tu semua dia capai mengikut tahun-tahun dia. Apa yang dia tulis tu, dia orang buka balik kertas tu, okey, apa yang dia tulis capai. Dan malah lebih lagi daripada apa yang dia buat lah, yang dia tulis lah. Lepas tu dia kata lepas tu yang last kali ni kan
sebab kat lah sebab banyak sangat cabaran kan dengan anak lagi. Dengan line lagi tak ada line sampai sanggup pergi kat luar, duduk kat luar tu bagi dia mandi kolam, awak pun dengar lah. Lepas tu dia kata masa kita akan tiba. Maksudnya masa dia bagi anugerah tu, dia kata orang lain yang tak dapat lagi tu, dia kata jangan give up. Masa kita akan tiba. Maksudnya mana yang tak dapat lagi tu, PT tu nanti masa kita akan tiba. Cuma lambat dengan cepat je. Itu rezeki masing-masing. Okey, yang hari ni pula hari ketiga sama jugalah cabaran kan, duduk kat rumah kan. Macam tu jugalah cabarannya. Yang awak dapat pada hari ni cabaran yang hari ni yang awak dapat, dia kata banyaklah orang Malaysia yang bercakap kan. Tadi ni banyak orang Malaysia yang bercakap, yang salah satunya dia pernah berkongsi dengan kita tadi ilmu-ilmu yang dia bagi tu macam mana yang dia bagi dekat kita selama ni, macam tu lah dia bagi juga. Macam selalu online, selalu bagi melalui internet apa semua-semua tu kan, Facebook, Instagram. Jangan putus asa, buat je. Itu je sharing Wah pada hari ni, sebab Wah tak ada nak cakap apa banyak. Tapi nak cakap juga pasalnya macam dah lama dah niat nak cakap juga apa yang Wah dapat daripada Extravaganza, sebab Wah tak pernah pun join Extravaganza. Okey, terima kasih. Masya-Allah, tabarakallah. Memang nak dengar lama dah suara Wah ni. Hari ni dapat dengar. Aduh, memang meriah gila. Naik dulu memang power lah. Untunglah Wah dapat bos yang baik. Kan, bukan senang dapat bos macam tu tau. Oh, bestnya Azilah terbakar dia nak ikut tu. Lepas ni jangan tinggalkan dia. Nanti kita salam kat bos Wah. Okey. Okey, tadi macam Kak Sally macam nak cakap dia. Silakan Kak Sally. Saya sebelum terlepas peluang yang seterusnya. Silakan Kak Sally. Start je lah Ustaz no. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sebenarnya malu nak cakap. Malu nak cakap tapi sebab nak break the fear. So kok cakap jugalah. Dan bila tengok Wah cakap, rasa semangat sikit sebab orang Kedah cakap kan. Kami tak kata cakap KL. Memang cakap Kedah. Okay, first time kok join Extravaganza. Rasa macam tak tahu nak abang lah sebab hari pertama tu kok tunggu daripada pagi, rupanya bila Kak Imah kata hai hak ni untuk presiden tim dengan ni kan, betul kata oh ya ke, siap abang kat husband dah, hari ni tak masak, esok pun tak masak sebab nak masak untuk kami saja, kot depan nak makan nasi lah kan, kami nak makan hak yang tak makan nasi lah. Lepas tu bila tahu kata lah tak dok lah hari ni abang kata. Tak apalah, dia kata tak apa, dia kata dia nak beli nasi juga. Dia beli kat luar. So kita makanlah apa-apa yang ada kan, tu kita minum shake-nya tu. Lepas tu hari ni memang tak done sebab ada kelas, tapi kemarin tu memang daripada pagi sampai pukul 6 tu kau duduk depan laptop lah. Satu nak ambil the longest time bersama kot. Tak tahulah dapat ke tak kan. Tapi banyak benda yang dapat. Rasa sebab pun ada dengan Mak Hughes ni sebab kalaulah dia Islam no, rasa macam dia punya sikap tu sangat-sangat baik kan. Kita nak ambil yang tu sebenarnya. Bila dia kata apa? It is not important where we are right now. It is where we can be in the future. Lebih kurang macam itulah. Maksud dia kita baru bermula. Kak baru bermula. Jadi benda yang nak capai itu rasa jauh tapi tak mustahil. Okay. Yang tu je lah yang Kak nak cakap sangat. Okay, terima kasih sebab Kak join Herbalife ni. Kak rasa macam dalam Herbalife ni semua orang bagi-bagi. Kita kalau tempat lain masing-masing nak naik dan nak bagi orang jatuh kan. Tapi dalam Herbalife ni naik dan dia nak kita terus naik. Itu yang beza dalam Herbalife ni. Okey, itu je lah. Saya ikut teriak. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sally. First time juga dengar Kak Sally bersuara. Memang luahan dari hati sampai pada kami. Dan syukur Alhamdulillah, kami bersyukur Kak Sally ada bersama kami. Dan kepada yang rasa dirinya baru, anda tidak pernah terlambat. Anda tetap bersama dengan kami. Tak kira baru ke lama ke, kita semua baru bermula. Kita semua baru bermula. Jangan fikir apa level kita sekarang.
Tapi percayalah, improvement yang kita dapat hari ini tu tak sama dengan kita sebelum ni. Bandingkan diri kita je cukup. Kita jangan compare dengan orang sebab perjalanan kita tak sama. Apa yang kita dapat hari ni, kita kena bersyukur banyak. Kalau dulunya kita sakit, hari ni kita syukur sihat. Dulunya kawan kita semua geng-geng membawang, kita sentiasa terguris je. Tapi hari ni kita sentiasa happy menerima, mendengar, seronok kan. Saya percaya sebab apa kita rasa happy, sebab 34 orang ni tak keluar lagi. Boleh je nak pergi main badminton ke, pergilah mana-mana kan. Nak pergi keluar berjalan ni, bersikal kat tepi sawah ke kan. Ataupun nak buat apa saja aktiviti tapi tak nak bergerak daripada sini. Mesti ada something. Kak Azura nak cakap. Ustazah Azura, silakan. Ustazah Azura, sebaik Ian beritahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okey, 3-4 minit ya insya-Allah. Okay, on. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih. Syukran jazilan pada Ustaz dan Kak Amal okey, atas perkongsian ilmu yang dibuat pada petang ni Okey, saya nak berkongsi sedikit sahaja. Okey. Memang ni first time juga saya terlibat dengan event sepanjang saya berada dalam TKO Okey, untuk pengetahuan sahabat-sahabat, saya join TKO pada 3 hari bulan 12 2020. Setelah dipujuk, setelah diusap, setelah disentuh, setelah ditouch oleh Kak Long saya, iaitu Coach Sharifah. Okey. Okey, saya ucap ribuan terima kasihlah kepada Kak Long saya kerana dengan izinnya okey, saya terbuka hati untuk join program TKO ni. Saya memang tak mampu nak balas segala pengorbanan yang diberikan oleh Kak Long saya. Okey, untuk pengetahuan semua, tahun lepas saya diuji oleh Allah SWT. Suami saya sakit sakit yang orang cakap dah memang tak ada harapan untuk sembuh kalau ikutlah. Okey, tapi dengan kuasa Allah SWT, okey, alhamdulillah dengan izin Allah, suami saya sembuhlah. Okey. Setelah berkampung selama sebulan di hospital Kuala Terengganu. Okey. Jadi bermula daripada itulah saya terdetik hatilah untuk berubahlah. Okey. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat dalam TKO, saya ni adalah pesakit kencing manis dan darah tinggi. Okey. Dan saya dah berbelas-belas tahun menghidap kencing manis dan mengharapkan insulin. Okay? Dan untuk pengetahuan sahabat, saya sebelum ni dah cubalah pelbagai cara untuk menurunkan berat badan. Dan memang saya sebelum ni pun doktor, setiap kali pergi jumpa doktor suruh turunkan berat badan sebab masa tu saya buat rawatan untuk dapatkan cahaya mata. Okey. Alhamdulillah, selepas saya diet sebelum saya berjumpa dengan TKO, saya diet secara semula jadilah. Saya zumba, saya dapat turunkan 10% daripada tubuh badan saya.
Dan alhamdulillah dengan izin Allah saya mengandung secara semula jadi okey. Dan lahirlah anak pada tahun 2017. Dan sekarang anak saya Muhammad Yusuf Imran berusia 4 tahun pada 1 bulan 10 ni. Okey, jadi selepas tu saya memang doktor bagi insulin lah kira sebab keciman saya tu agak tinggi lah. Okey, tapi saya nak berkongsinya di sini apabila kita mengamalkan pemakanan yang sihat, okey, dengan izin Allah, saya macam tak adalah dalam minda saya tu, maknanya saya dapat tak perlu lagi insulin, maksudnya gitu. Okey, tapi dengan izin Allah saya join bulan 12, bulan 4 saya dah doktor bagi tahu saya dah tak perlu mengambil sebaran insulin ataupun ubat kencing manis disebabkan HbA1c saya dah 5.1. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih TKO, terima kasih Allah, terima kasih semua sahabat-sahabat yang berada dalam circle yang positif ini. Saya memang tidak akan tinggalkan peluang yang Allah berikan kepada saya ini, dan saya berjanji saya akan cuba yang terbaik untuk mengajak seramai mungkin sahabat-sahabat di luar sana untuk bersama-sama dengan saya dalam mujahadah sihat ini. Okey, dan saya decide untuk jadi coach pada bulan 6 baru setelah Kak Long saya pujuklah. Okey, kalau nak pergi jauh kena jadi coach. Kalau kita jadi coach, kita dah testimoni yang berjaya, kita boleh tarik ramai orang. Sebab untuk pengetahuan yang belum tahu, saya lost 33 kg sekarang. Berat saya join TKO 99.8 kg. Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang saya lost 33.3 kg. Okey, dan saya 1 kilo lebih lagi lah untuk mendapat berat badan ideal, insya-Allah. Dan saya akan cuba realisasikan untuk mendapat berat badan ideal 65 kg pada penghujung bulan ini setelah saya masuk booster, insya-Allah, dengan izin Allah lah. Okey. Jadi alhamdulillah sekarang ni saya bacaan gula dah cantik. Lepas tu obat darah tinggi saya daripada 10 mg sekarang hanya makan 4 mg sahaja sekali sehari. Dan saya sentiasa doakan semoga sahabat-sahabat yang ada masalah kesihatan dalam ni, okey, kita cuba dulu untuk ubah tabiat pemakanan kita. Okey, insya-Allah. Doakan saya supaya saya dapat menarik suami saya yang tercinta untuk menjadi peminat Herbalife. Okey, dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat juga, anak saya memang obesiti pada peringkat awal, tapi alhamdulillah sekarang ni saya dah bagi shake dan alhamdulillah berat badan anak saya dah dalam kategori normal lah. Okey. Sekarang ni berat dia 4 tahun dah lebih kurang 22 kg lah. Okay, dengan ketinggian dia tu alhamdulillah. Dan satu nak perkongsinya, anak saya sembelit teruk, tapi alhamdulillah setelah selalu curi-curi minum IT mix umi dia, berebut-rebut, alhamdulillah dengan izin Allah makin okey dia punya sembelit yang dihadapi. Jadi saya mohon maaf kerana tersebab tadi, okey. Sebab saya rasa saya perlu berkongsi juga ini sebab bagi saya memang program Extravaganza tu menyuntik semangat yang sangat luar biasa lah untuk saya untuk terus move on, dan saya yakin suatu hari nanti saya akan berada seperti mana orang-orang yang berjaya dalam Herbalife, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Azura kan, Coach Azura. Nama sama dengan Kak Azu, Nur Azura. Kan, ni Azura Kemaman. Itu Azura Ipoh. Dan terima kasih kepada Azura kerana berkongsi cerita yang pengalaman kehidupan yang sebenar, yang Allah uji setiap daripada kita ni ada ujian yang berbeza-beza. Dan bersyukur kerana ada kakak yang penyayang dan juga kita ada tim yang hebat yang membantu kita. Dan kalau kita sendiri, kita tak akan dapat mampu nak melalui semua cabaran ni sendiri. Dan Allah dah uji, dah bukti dah pun kan, kita terpaksa makan ubat, bergantung dengan ubat kan.
Tapi Allah takdirkan ada kekuatan pada kita, dan itu yang berlaku kepada saya sebelum ni. Apabila saya berjumpa dengan Dr. Khadijah Mak Jadi, masa itu saya dah lost 65 dah, memang orang kenal saya di mana-mana kan. Jadi Dr. Khadijah dalam perjalanan kami nak balik daripada MDW masa tu, keluar dari pintu, dia nak masuk, dia guest speaker. Dia tegur saya, Ustaz Man kan. Saya ni alhamdulillah lah orang kenal, dan saya tak sangka dia kenal saya, dan dia kata, Ustaz Man ya, jadi Ustaz, boleh tak saya nak bercakap dengan Ustaz? Saya pun berhenti dekat tepi bercakap dengan Dr. Khadijah. Yang Dr. Khadijah Mak Jadi tu, yang kita punya presiden tim tu. Dia adalah upline kepada Pak Yang. Dan dia kata apa? Ustaz, boleh tak Ustaz berjanji dengan saya? Sama macam Zura janji tadi. Dia kata, Ustaz letak tangan Ustaz kat dada. Ni saya ingat momen tu, jom kita letak sama-sama tangan kat dada. Kan? Dia kata, Ustaz ikut cakap saya. Ustaz, Allah dah bagi dengan izinnya Ustaz sihat. Kan? Ustaz sebut Alhamdulillah. Saya pun sebut Alhamdulillah. Ustaz janji dengan diri Ustaz bahawa Ustaz akan sampaikan ilmu yang Ustaz dah belajar dalam Hablah ni kepada orang lain. Saya pun cakap dengan doktor tu, ya Dr. Khadijah, saya janji saya akan sampaikan kepada semua orang. Saya pun tarik nafas, saya lepas kan. Jadi saya rasa lega. Saya pun lepas tangan. Kata doktor, terima kasih banyak. Apa yang doktor buat ni kan, buat saya rasa sebab dan saya rasa sepak. Dan saya tak sangka hari ni Zura buat benda yang sama. Kan, janji nak sampaikan kepada orang lain apa ilmu yang kita dah belajar, apa yang manfaat yang kita dah dapat daripada Herbalife. Sebab ialah ilmu pemakanan ni ramai orang tahu, tapi ramai orang tak ambil peduli pun. Tak anggap dia penting. Anggap dia benda yang kita boleh Google je. Tapi sebenarnya dia ilmu yang mahal. Dan dia ilmu ni akan jadi mahal dan berguna apabila ada amal. Bila ada praktikal. Ilmu tanpa amal dia tidak jadi apa-apa. Jadi itu saja komen saya. Dan terima kasih kepada 13 orang. Kak Fiza, Kak Fahimi, Presiden Tim Kak Fiza, Presiden Tim Fahimi, Presiden Tim Yan, Presiden Tim Kak Lim, Presiden Tim Bamjai, Presiden Tim Kak Zailawati, Presiden Tim Bamfas, Presiden Tim DDYPC, Presiden Tim Lola, Presiden Tim Kak Azura, Presiden Tim Wawa, Presiden Tim Kak Sally, dan juga Presiden Tim Zura, dan juga semua sekali yang hadir pada petang ni. Dan semua insya-Allah mudah-mudahan lancar jalannya. Nampak? Kita pun tak tahu apa kita nak cakap, tapi bila extravaganza ni spark kita, dulu saya pergi extravaganza seorang je. Tapi alhamdulillah hari ni walaupun kita seorang, tapi kita ada keluarga yang bersama sebenarnya. Bayangkan dekat Sabah, Kak Lim kat Sabah, Zura kat Kemaman, Bamjai semua ni yang semua jauh-jauh. Kat PG, kat KL, kat Johor, merata-merata lama dia. Dan ingin saya suggest kepada kita untuk event online yang akan datang, mungkin untuk rasa feel dia lebih, upgrade your device. Upgrade device. Saya pun dulu sama lah, pakai handphone je. Lepas tu handphone ni hang lah, gambar banyak, memori sempit kan, kecil. Upgrade handphone, lepas tu saya upgrade laptop, upgrade PC. Laptop yang desktop yang saya pakai ni saya beli 700 je. Hasil daripada syarikat pejabat kerajaan, dia panggil lupus. Saya beli yang lupus 700. Tapi saya upgrade dalam 400-500, dalam 1000 lebih lah. Jadi dapatlah laptop yang saya rasa cantik, sesuai. Kamera dalam 200, yang ni dalam RM560. Jadi saya rasa gambar cantik. Lepas tu sound ni saya beli 100 lebih. Jadi saya spend sikit lah. Dan internet saya ambil yang paling laju lah. Yang paling laju yang ada kat Ipoh ni yang 200. Tapi kalau yang Coach Azli boleh bawa saya tu, yang 500 MB per second tu, saya nak sangat tu. Apa yang penting sekarang ni internet laju. Tanya Kak Aifah, tak percaya kan? Kak Aifah kan senyum je. Dia dulu dia post video, besok pun masuk. Kan? Okey. Jadi cukup setakat ini. Mohon maaf atas salah silap. Jom kita sesama ambil inspirasi daripada komen kawan-kawan kita. Dan mungkin ada yang nak bercakap tapi tak dapat peluang. Percayalah, insya-Allah kita akan kongsi dari semasa ke semasa. Dan kita stay strong. Stay bersama dengan circle ni. Kan? Dan kita jaga tim kita, jaga first line kita. Dan dulu mungkin kita buat untuk diri kita. Hari ni kita nak buat untuk tim kita, untuk family kita, untuk orang-orang keliling kita yang tersayang. Wallahualam. Mohon ampun maaf atas salah silap. Saya pun tak ada apa-apa nak ending, kita tutup dengan doa je. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'atik wa tawahadat ala nusrati syari'atik fathika Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa diha subulaha wa amlaha bi nurik allazi la yakhbu wa shrah suduraha bi fadl iman bik wa jamil tawqni alaik wa jihai ma'rifatik aminha ala syarati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin amin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis Okay, terima kasih semua. I love you semua. Selamat Hari Raya. Janganlah lagu sedih tu. Lagu gembira sikit. Ayu nangis sebab tak ada gini. Hari ni bawa drama. Lagu Extravaganza Ustaz. Fahmi, apa khabar Fahmi? Alhamdulillah. Okay, kita tukar lagu. Kita ambil lagu Fokus 1 titik sekejap Bagi semangat Sayu kan. Lagu semangat apa? Lagu sedih kejap kejap. Kita nak EOM ni. Okey. Betul. Lagu semangat Yes. Sekejap. Okey. Kopi Zu. Nah, tu dia. Kopi without sugar. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Ambil gambar, pegang tag. Ambil gambar. Ready. Terus fokus. Ready. 1. Duduk dalam. Fokus kita kejar. One more bit. Lagi sekali. Tetap fokus kita kejar. Lagi sekali. Meraih bintang. 3 lagi. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Dan
jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kiraan 5, Terima kasih Ustaz. 5, Terima kasih. 4, Bye. 3, 1. Bye bye. Saya rekod ni nanti saya share dalam masterclass.